Okey, brigade sukarelawan akan menjadi pengurusi tetap. So dia akan pengurusikan seandainya ada sesuatu bencana itu berlaku. Okey, so dalam entiti saya itu banyaklah. Saya buat bebas supaya masing-masing boleh menentukan hala tuju sendiri dalam kerja-kerja kesukarelawanan. Sebab prinsip sukarelawan sendiri adalah kerja secara suka dan rela. Dia tidak boleh dipaksa. Kalau dia dipaksa, dah secara automatik dia tak jadi sukarelawan lah. Okay? Dia automatik tak akan jadi sukarelawan sebab kita dipaksa, rasa kena buat, rasa terpaksa buat. Jadi hati tu mula rasa berbelah bagi nak buat, jadi serabut. Itu ada. Sebab sukarelawan dia mesti lahir daripada hati yang baik untuk menjadi sukarelawan dan buat kerja secara suka. Faham tak? Banyaklah definisi orang lain tanpa upah lah, tanpa disuruh-suruh. Tapi rumusannya menjurus kepada diri kita sendiri. Bagaimana kita nak membentuk diri kita sendiri buat kerja secara suka. Tu prinsip asas dia untuk jadi sukarelawan ni. Bukannya payah sangat pun sebenarnya. Sebab dia mesti lahir daripada diri kita sendiri. Kalau rasa tu tak ada, keinginan tu tak ada untuk buat kerja tu, tak kisah. Kerja apa tu tak kisah. Wa imma kita berada di rumah, kita berada di pejabat, kita berada di dewan kuliah, kita berada di kedai kafe ataupun kantin mana-mana, kafeteria mana-mana, di mana-mana saja sukarelawan tu berada di sekeliling kita. Naluri sukarela tu berada di sekeliling kita. Dia boleh mari daripada pelbagai bentuk sebenarnya. Halo, senyap semua ni. Faham? Halo? Dengar tak? Saya takut saya kecek sorry ni. Oh, dengar lega. Mujur ada. Okey, saya sambung. Okey, thank you atas respon. Jadi sebelum anda tanya saya, jadi saya sambung bahawa kerja sukarela ni berada di sekeliling kita sebenarnya. Kalau saya suruh awak listkanlah, gariskanlah kerja-kerja sukarela yang awak buat di rumah sekarang ni, saya ingat berpuluh awak boleh bercerita. Kita nak buat kerja sukarela tidak semestinya tunggu bencana dulu. Tunggu ada sesuatu perkara yang berlaku dulu. Tak ada. Okay? Contoh saya bagi dah. Tanpa disuruh awak tolong buat air kepada mak, kepada ayah kita sendiri. Itu pada saya dah menjadi satu kerja sukarela. Sebab kita nak buat. Faham tak? Sama juga kalau kita tengok ada sampah ataupun kita tengok sampah banyaknya, kita pun ambil penyapu. Tolong kemaskan rumah. Juga satu kerja baik itu sukarela kita membantu orang tua kita mengemas rumah. Jadi automatik pada saya itu juga boleh dianggap sebagai sukarela. Cuma kita sedar dan tak sedar. Kita buat kerja tu secara sukarela tapi sedar dan tidak sedar. Okay. Kadang-kadang kalau kita tengok orang yang buat kerja sukarelawan ni suka dalam zaman sekarang ni dengan teknologi, dia sukalah tunjuk-tunjuk buat kerja-kerja sukarelawan tu, pergi tolong orang, pergi ke masyarakat, buat gelandangan atau bantuan banjir ke whatever, dia kongsikan pengalaman tu di media sosial. Tu bukan menunjuk pada saya. Okay. Dia nak share. Sebab sekarang ni dalam dunia kehidupan hari ni, media sosial terutama sekali Facebook dah jadi macam diari kita. Saya sendiri pun saya suka update. Sebab pada masa saya fikir 10 ke 20 tahun lagi, saya akan buka balik Facebook ni. Saya hidup kalau saya masih lagi umur panjang ataupun kita umur panjang. Kita akan tengok balik momen-momen kita seharian. Momen kita seharian. Daripada kita belajar, lepas tu kita bekerja, lepas tu kita berkahwin, kita punya anak, akhirnya banyaklah momen-momen termasuklah aktiviti-aktiviti kita daripada kita single, berkeluarga, kita bercucu, bercicit sebenarnya. Jadi pada saya, media sosial hari ini, terutama sekali Facebook, adalah diary kehidupan kita untuk kita share. Ada orang kata, alah nak tunjuk-tunjuk, buat kerja sukarelawan tapi tunjuk-tunjuk atau buat ni. Jadi dia ada pro and con sebenarnya. Tapi bergantung kepada niat dan nawaitu kita balik. Apakah samarodeng kita tu? Niat kita lagu mana? Kalau niat kita kata, memang niat dia nak tunjuk-tunjuk, buat kerja sukarelawan. Ambil gambar bagi beras kapik je sebenarnya. Tak ada apa pun dia bagi beras je. Tapi cerita yang digembar-gemburkan seolah-olah dia bagi 100 kapit beras. Wah, imam 1 kapit beras saja dia bagi. Itu juga biarlah orang kata pengukuran pahala dan juga niat tadi itu bukan tunjuk pada kita. Pengukuran itu terletak kepada
orang yang memberi ataupun Allah Subhanahu Wa Taala lah bagi kita yang Muslim. Bagi yang Muslim masing-masing akan tahulah kepercayaan dan juga amalan agama masing-masing. Okay? So, jadi sebenarnya Abi nak share bahawa bermula dengan kerja sukarela ini tadilah akhirnya membentuk diri kita untuk menjadi leader, pemimpin. Faham tak? Okay? Daripada kerja kita sukarela, automatik dia mari dengan sifat-sifat sebagai seorang pemimpin itu akan terselah. Tak percaya, you boleh try. Okay? Bagaimana bila mana kita nak buat satu program atau kita nak merancang satu program geladangan sebagai contohnya. Bila kita buat kerja susah, niat untuk buat kerja sukarela, membantu orang yang susah tadi, dia mari dengan perancangan automatik. Kita akan automatik fikir, aku nak pergi buat gelandangan, tapi nak bagi makan apa ya? Mulalah timbul persoalan kepimpinan. Kita nak bagi makan apa ya? Oh, kita akan bagi masuk nasi aku, kita masak sendiri. Bila nak masuk nasi tadi, mula akan ada perancangan, nasi apa? Faham tak? Akan timbul persoalan-persoalan. Nasi apa? Maka kita kata, oh mungkin nasi ayam. Kita kena pergi beli ayam. Mula kita merancang nak beli ayam, kita merancang nak beli sayur, kita merancang nak buat kuah, kita merancang untuk membungkus, kita merancang. Akhirnya kita akan merancang masuk. Pukul berapa agak kita akan pergi? Oh, pukul 10 malam. Bila kita akan mula masuk? Nampak tak? Mula ada perancangan. Dia tidak boleh mari secara begitu. Mesti bila kita ada niat nawaitu nak buat kerja sukarela, dia akan mari sekali dengan perancangan. Automatik otak kita akan mula berfikir untuk merancang walaupun kita bukan leader pada masa itu. Faham tak? Tetapi kita mula ada sifat-sifat kepimpinan dalam kerja-kerja sukarelawan. Tak? Bila kita dah siap masuk, maka kita, aku nak pergi dengan apa ya? Kita mula fikir logistik. Kita mula fikir kenderaan. Okey, aku pergi dengan kereta lah. Berapa orang nak pergi? Mula kita nak libatkan kawan-kawan. Faham tak? Akan berlakunya teamwork lagi ni. Akan berlakunya komunikasi. Pergi ke gelandangan. Tak boleh lagi gelandangan tak ada, orang tak ada pun. Mana kita kata, kita akan mula dengan plan B. Kita mari kejap lagi. Itu ciri-ciri sebagai seorang pemimpin. Bagaimana dia nak selesaikan masalah dia, berlaku je communication skill berlaku, problem solving berlaku. Decision maker berlaku, everything. Sifat-sifat kepimpinan mula ada dalam diri kita, sedar ataupun tidak. Lagu tu. Nama itu yang mari dengan keadaan apa dia? Kita nak, niat kita nak pergi tolong orang, bagi makan untuk gadangan je niat kita asalnya. Akhirnya dia mari dengan ciri-ciri tadi. Ciri-ciri kepimpinan. Bukan sahaja ciri-ciri kepimpinan, dia mari pula dengan ciri-ciri lain pula, ciri-ciri kebaikan lain pula. Kita mula rasa seronok, kita mula rasa happy, buat kerja ni hilang stres, tak ingat dah pasal kuliah, tak ingat dah pasal assignment, kita mula release kita punya kita buat kerja-kerja sukarela. Sebab kita suka. Kita suka, maka kita takkan fikir benda lain. Hak serabut perut, tak ada, tak fikir dah. Kita seronok tengok orang makan berbanding apa yang kita nak makan. Berbanding kita nak fikir apa yang kita nak makan lepas ni. Sebab kita dah rasa seronok, mulalah mari dengan kolbu, perasaan kasih sayang, perasaan bersyukur. Faham tak? Pada Abiyah, bila Abiyah buat kerja sukarela ni, dia boleh jadikan diri kita ni muhasabah diri. Faham tak? Sebab saya memang asal daripada orang susah lah dulu. Keluarga saya keluarga susah. Tapi bila saya pergi, contohnya pergi buat program gelandangan, saya rasa, aku dah susah hidup aku. Rupanya ada lagi orang yang lebih susah berbanding kita. Dan orang yang lebih susah tadi tu juga, dia kena fikirkan bahawa kalau dia susah pada masa tu, dia akan ada lagi orang yang lebih susah daripada dia. Sebab tu dalam konsep ni, kita kena bersyukur. Sebab bila kita buat kerja-kerja struktur amal, sekali kalau kita turun ke masyarakat, kita kena bersyukur. Faham tak? Sekurang-kurangnya Allah hantar kita untuk membantu orang tu bagi makan. Tak pergi makan negara-negara lain yang terbiar. Somalia ke, dekat negara-negara yang sedang berperang ke, yang memang sukar untuk cari makan ke whatever. Automatik. Saya habis nak sebut bahawa bila kita buat kerja sukarela ni, dia mari dengan ciri-ciri bukan sahaja kepimpinan, tapi ciri-ciri kolbu tu yang kita nak. Faham tak? Kita rasa muhasabah diri tu yang kita nak. Rasa bersyukur, rasa berterima kasih, rasa ya Allah, ya Tuhanku. Susahnya orang lain, rupanya susah aku ni ada lagi orang lain yang lebih susah. Tapi Allah hantar kita untuk berkongsi rezeki, itu hebat. Faham tak? Itu hebat. Kalau kita ni boleh tulis,
Okay? Kalau you lah, boleh tulis apakah ciri-ciri yang ada pada diri you sendiri, you pun terkejut. Dan you pun tak sangka sebenarnya. Okay? Automatik sifat dia, saya berani jamin lah. Boleh kita share lah kalau you kata, Abio, saya rasa buat kerja sukarela ni banyak ciri-ciri buruk berbanding ciri kebaikan. Tolong kat saya, kalau ada satu ciri buruk, saya berhenti buat kerja sukarela hari ni. Saya berani berhenti untuk buat kerja sukarela. Kalau you kata, kerja sukarela ni kita akan mari dengan pasal dengki, hasad, serabut, okay? Rasa tidak bertanggungjawab. Apa sahaja ciri-ciri keburukan yang ada pada sukarelawan atau kerja sukarela yang you buat, cerita kat saya. Sebab saya buat kerja sukarela lah, result saya jatuh. Sebab saya buat kerja sukarela lah, saya putus cinta. Sebab saya buat kerja sukarela lah, saya lari. Maka kalau pada masa tu you kata begitu atas faktor sukarela, you buat kerja-kerja kesukarelawanan, maka Abio automatik akan berhenti dalam bidang ni. Okay, saya sabar. Kalau ada di kalangan peserta ni ataupun yang pendengar ni kata buat kerja sukarela ni memberi banyak keburukan daripada kebaikan, maka saya rasa host, saya nak berhenti setakat ni lah. Tak perlulah saya share benda-benda lain. Okey, itu rang pertama saya kepada tuan-tuan bahawa buat kerja sukarela ni saya tak saya mendefinisikan apa lain, saya nak tengok pada diri saya sendiri, saya buat kerja tu sebab saya nak buat. Bukan sebab orang lain. Saya tak fikir sebab orang lain, sebab saya nak buat. Okey, tapi percayalah kepada saya. Bila kita buat kerja sukarela, orang tengok kita, maka rezeki tu akan mari. Okey, lambat dengan cepat dengan lambat tu, itu bukan ketentuan kita. Okey, sepanjang saya buat kerja sukarela, adalah sedikit anugerah-anugerah yang pernah saya dapat lah. Terutama sekali dalam Sangga Sanjung, saya pernah dapat anugerah khidmat masyarakat. Saya ingat anugerah tu pertama sekali Tabir dapat. Okey, pertama-tama pegawai kebudayaan pula yang dapat. Okey, saya juga mendapat pingat daripada kerajaan negeri atas kerja-kerja kesukarelawanan yang saya buat. Okey, saya juga diangkat sebagai ikon belia negeri Kelantan dan juga ikon patriotik di negeri Kelantan lah. Okey, jadi saya kata, bila kita buat kerja kebaikan, dia akan susul dengan orang pula akan memberi kebaikan kepada kita. Hebat tak? Bila kita buat kerja sukarela, kita niat nak tolong orang lain. Rupanya orang lain pula mari tolong kita. Dalam keadaan kita buat kerja sukarela ni, kita ni kena bergantung. Hidup kita ni bergantung daripada kita kecil. Bukan kecil tau. Daripada kita alam rahim, kita sudah pun bergantung. Okay? Hadis pun ada apa? Ada ayat yang menyatakan kita bergantung. Okay? Ada. Kita bergantung. Siapa kata kita tidak bergantung? Daripada kita kata, ibu bapa kita tahu kita saja mengandung ataupun ibu kita tahu dia mengandungkan kita, kita sudah pun mula bergantung pada rahim dia. Okay? Makannya, okay? Kesihatannya, bergantung. Sehingga kalau kita keluar, nak mati pun kita bergantung. Ada mayat boleh tanam diri dia sendiri. Ada mayat boleh mandikan diri dia sendiri. Ada mayat boleh kafankan diri sendiri. Sembahyangkan diri dia sendiri. Mandikan. Boleh? Tak boleh. Makna kata daripada kita alam rahim sehingga kita kepada alam baka, hidup kita sentiasa bergantung. Sebab tu kalau orang kata, oh aku hebat sebab diri aku hebat. No. Dia bergantung. Kita pandai hari ini, kita bergantung pada orang lain juga. Kita pandai membaca ini, kita bergantung pada ibu bapa kita bergantung pada guru-guru kita. Wa imah kursi yang saya duduk dan meja yang saya dudukkan ini juga adalah saya bergantung kepada dia. Sebab apa saya kata itu? Tak ada meja saya tak boleh letak laptop. Tak ada kursi saya tak boleh duduk. Faham? Makna kata kehidupan kita, harian kita memang kita bergantung. Okay? Bukan pada diri kita sendiri, tapi pada manusia, pada benda, pada alam. Alam pun kita bergantung. Oksigen yang kita hidup hari-hari ni pun kita bergantung pada dia. Tak ada oksigen, tak hidup kita. Tak ada tumbuh-tumbuhan. Kita ada. Jadi tuan-tuan, dalam kehidupan hari ini, kalau kita tengok, bermula dengan keadaan sukarela tadi, kehidupan kita hari ini sebenarnya ianya banyak. Okay, berkait di antara satu sama lain. Tuhan buat orang ni susah, dia hantar orang senang, tak dia pergi tolong orang susah. Sebab tu saya kata tadi, hari ni saya pergi tolong orang lain pula mari tolong saya. Hebat tak kitaran hidup kita yang Allah susun kepada kita. Sedar dengan tak sedar je kita. Kadang-kadang sebab itulah dalam konsep Islam kita muhasabah diri hari-hari.
Okay, dia suruh kita muhasabah diri. Faham tak? Cuba kalau kita boleh catik lah amal ataupun kita boleh tengok amalan kiri dengan kanan kita ni, kita boleh tunjuk, malaikat tunjuk, ni abiyahmu hari ni. Oh banyaknya benda buruk mu buat. Kita buat tak keburukan? Kita takkan buat. Kita takkan buat sebab kita boleh nampak. Tapi Tuhan tu maha adil. Okay, dia letak kiri dengan kanan kita, catat kebaikan kita, keburukan kita. Okay, amalan nantilah, dia akan tengok balik lah. Faham tak? Baik, jadi untuk orang pertama saya kira mukadimah saya berkaitan dengan sukarelawan tadi, saya jelas. Okay, mesti mari pada diri kita sendiri. Dan saya bawa sukarelawan tadi kepada ciri kepimpinan dan ciri kepada kebaikan. So hari ini saya nak tanya you all semua lah. You nak yang mana satu? You nak tanya saya yang mana satu? Saya serah kepada. Okay, tanyalah nak tanya apa pun tak kisah. Okay, saya mula dengan soalan. Boleh buka soalan, boleh taik ataupun boleh gunakan speaker untuk bertanya. Saya akan catat. Okey, silakan tanya. Okay, kita persilakan siapa yang ada soalan kepada Cik Zul ataupun Abiyoh boleh bertanyakan soalan. Ya. Kita bukan ada banyak session berharga macam ni kan. Jadi tanyakan kerana orang di hadapan kita ni orang yang sangat berpengalaman. Tanyakan soalan yang mungkin anda tanya macam mana sukarelawan ataupun ni ada satu soalan ni, siapa yang layak jadi sukarelawan daripada okey. Ni orang sukarelawan juga ni. Baik, terima kasih kepada yang bertanya iaitu Man Jaafar. Alhamdulillah, ni sahabat saya. Okay, Tuan Muhammad Salman ni, saya kenal dia daripada dia belajar junior saya bersama dengan awetnya yang sekarang ni isterinya, katanya masih lagi kota 3. Siapa yang layak jadi sukarelawan? Baik, tuan-tuan, soalan ni soalan amat bagus. Okay, tadi saya sebut bahawa kita tak sedar bahawa kita menjadi seorang sukarelawan. Kita sudah pun mempunyai ciri-ciri sukarelawan. Kita tak sedar. Okay, sekarang ni sebenarnya sesiapa sahaja boleh sukarelawan dan dia memang pun seorang sukarelawan. Cuma tinggal lagi ada antara sedar dan tidak sedar. Macam saya bagi contoh Tuan Salman kita ni. Okay? Kalau tanya saya kebaikan yang dia buat dalam kerja-kerja sukarelawan, banyak dia berbanding saya. Kalau dia meniaga tu lebih banyak rugi daripada untung sebab dia suka bagi sedekah. Okay? Lebih dia suka bagi sedekah kepada orang lain, itu Tuan Muhammad Salman ni. Dan dia sanggup korbankan apa sahaja yang dia ada untuk orang lain. Dia boleh bagi kasut dia tengah pakai kat orang lain. Okay? Orang tak nampak tu sebab dia antara dia dengan individu lain. Tu pada saya Allah, itu salah satu daripada dia sebab dia sanggup korbankan apa yang dia ada untuk kesenangan dan kebaikan orang lain. Jaga ada pada orang lain. Jarang kita nak jumpa orang yang seperti itu. Bukan saya nak jack dia, saya tak dapat apa pun. Okay, nasi tengah hari saya bayar semua. Tak ada. Tapi saya memerhati sifat-sifat kebaikan yang ada pada diri dia bila dia buat kerja-kerja sukarela. Orang tak suruh pun dia buat. Dia lebih lagi. Saya nak kata dewa sukarela dia ni. Orang tak suruh angkat, dia angkat lepas tu kena letak balik. Faham tak? Jadi contoh saya bagilah. So pada saya Tuan Salman, you pun tahu, kita pun tahu, saya pernah berkursus Saya pernah berkursus dengan Tuan Salman di Jepun dalam pengurusan bencana. Jadi kami pergi di Jepun untuk belajar bagaimana nak menguruskan bencana. Dan banyak program-program ataupun kerja-kerja sukarelawan yang saya buat dengan Tuan Salman ni lebih kepada masyarakat. Baru ni dekat Nurse Center semasa COVID-19, okay, antara orang kanan saya, jujur saya cakap, saya tidak boleh berdiri sendiri macam saya kata, saya kena bergantung. So antara orang yang saya bergantung adalah Tuan Muhammad Salman dan juga Cik Badri. Okay, dua orang ni saya akan duduk, saya akan discuss, saya akan share masalah, saya akan kongsikan perancangan saya bersama-sama. So akhirnya kita buat keputusan bersama untuk jaga war room COVID-19 war ni di USA. Kami bekerja kurang lebih 3 bulan lebih tanpa fail setiap hari. Kalau saya pergi ke Johor lah dia. Kalau saya ke Melaka lah dia. So saya akan susun. Seorang ikut saya, seorang lagi akan jaga dekat war. Perancangan tu ataupun keadaan saya akan ceritakan pada you all lepas ni lah. Okay, saya akan ceritakan. Untuk buat kerja-kerja sukarelawan,
Nak jadi sukarela, semua orang jadi sukarela. Tapi untuk merancang bagaimana nak wujudkan kesukarelawanan tadi tu, perlu ada perancangannya lagi. Ya, yang tu saya akan sharekan kepada you all. Bagaimana kalau kita nak menguruskan sukarelawan. Kita nak menguruskan sukarela. Sukarela kita, sukarelawan ni semua orang ramai. Ingat, sukarela kita, sukarelawan ni adalah ramai. Okay. Baik, saya share lepas ni. So ada soalan lain? Tuan Salman boleh Gana nak tahu program apa nak buat pasal sukarelawan. Ya, orang dengan kita tu warna cak cetang. Gana nak tahu program apa. Kalau napa ni orang Terengganu lah. Baik, tak apa. Sofia, nak buat benda? Boleh. Saya dah gariskan bagaimana. Baik. Sebenarnya nak buat program kesukarelawan ni bermula pada diri kita sendiri. Lepas tu kita tengok pada kita pergi kepada adik-beradik kita, ibu bapa kita. Bermula dengan diri sendiri dulu. Buat kerja untuk diri kita sendiri dulu. Untuk kerja kita, kerja ibu bapa kita, kerja adik-beradik kita, lepas tu saudara mara kita, pergilah kepada jiran kita yang terdekat. Okay, lepas tu baru masuk kepada komuniti. Akhirnya kepada negara. Bila kita kepada negara, maka secara otomatiknya kerja sukarelawan kita tadi akan bertukar menjadi semangat patriotisme. Okay? Kecintaan kita pada negara akhirnya wujud bila kita buat kerja sukarela. Saya bagi contoh very simple je. Baru ni bila pandemik COVID-19, Tuhan hantar musibah kepada kita, apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Akhirnya saya melihat satu ketumbukan, satu semangat patriotisme yang cukup besar di kalangan masyarakat Malaysia. Kalau tidak ada bantuan dan semangat patriotisme, kecintaan kepada negara kita, saya yakin dan percaya pandemik tadi hari ini dekat Malaysia kita tak boleh keluar, masuk lagi. Kita masih lagi kena kuarantin, masih lagi lockdown seperti mana negara-negara. Tapi atas semangat kecintaan kita, kesungguhan kita, kebersamaan kita, akhirnya masing-masing memahami SOP, masing-masing mendengar arahan pemerintah, duduk di rumah, kekal di rumah, akhirnya kita berjaya mengurangkan situasi panik ataupun pandemik COVID-19. Nampak tak? Okay, nampak tak? Itu juga pada saya sukarela. Kita seronok, kita boleh dengar arahan. Wow, hebat. Timbulnya semangat patriotisme di kalangan masyarakat Malaysia. Bila kejadian ini berlaku? 2 kali baru saya tengok. Dulu saya tak pernah tengok. Ini kali kita tengok atas sebab COVID-19. Dulu adalah semasa kebangkitan Malayan Union. Kita sama-sama nak menentang penjajah, kebangkitan Melayu, maka timbullah semangat patriotisme, kebangkitan nasionalisme pada masa itu. Akhirnya kita berjaya melawan penjajah. Hari ini kebangkitan nasionalisme tadi kita melawan COVID-19 sebab kita ada perasaan cinta kepada negara. Nampak tak? Jadi kepada orang Terengganu kita, mau buat benda, buatlah nak buat benda pun. Tak ada masalah. Okay, program benda pun tak ada masalah. Bermula pada diri kita, akhirnya bawa kepada negara. Bila negara tu kira hebatlah kita. Okay, bila negara tu kemuncaklah kepada kerja-kerja sukarelawan yang kita nak buat. Kalau kita nak pada diri kita sendiri pun malah, macam mana kita nak jaga negara? Kalau pada diri kita sendiri pun kita malah, kepada ibu bapa kita lagi sama telur. Okay, kepada keluarga kita lagi kita tak buat. Macam mana kita nak tolong saudara mara kita, masyarakat kita dan akhirnya negara? Faham tak? So mesti mari dengan diri sendiri. Okay, so program apa nak buat tu? Macam-macam program kita boleh buat. Bermula dengan program individu, dia boleh pergi kepada program-program community. Okay, macam-macam lah nanti kita akan discuss lepas ni. Macam mana nak grab? Apa pula soalan dia ni? Cari opportunity dalam Allah. Macam mana nak grab cari opportunity, cari peluang dalam sekolah? Baik. Macam saya kata tadi lah, peluang tu sudah ada di keliling kita. Cuma sedar dan tak sedar ataupun nak dan tak nak je kita nak buat. Faham tak? Okay. Nak cari peluang ni, jangan cari peluang yang besar dulu. Nak cari peluang sampai dapat projek. Saya dapat projek 550,000 untuk buat program komuniti. Tak perlu. Kalau sampah tepi dinding pun kita angkat, sawang dekat bilik pun kita tak nak cuci. Jadi jangan fikirlah untuk projek 50,000. Fikir projek kecil dulu. So opportunity tu, cari peluang itu di keliling kita dulu.
sebelum kita pergi kepada yang besar. Nak tolong orang lain bagi makan geladangan, bagi contohnya. Kawan sebilik pun makan Maggi. Oh, seronok kita. Mu nak pergi mana? Geladangan. Patutnya awak tanya, mu makan tak lagi? Tak lagi. Kita tahu kawan kita ada duit dan tak ada duit. Nampak makan Maggi sorak sehari, tak ada duit lah tu. Tolonglah dia dulu. Baru pergi tolong geladangan. Cari yang terdekat dulu. Itu yang Tuan Salman buat. Okay? Dia selalu buat kat saya. Saya selalu susah, dia akan tolong saya dulu. Okay? So, cari yang terdekat dulu. Ini roommate kita pun kita tak peduli. Kita nak jaga orang lain dulu. No. Konsepnya mesti yang terdekat dengan kita. Sebab tu saya kata bermula diri sendiri. Okay, peluang tu cari bermula dengan diri sendiri. Tengok orang sebelah sudah. Lepas pada sesi saya ni, saya minta, you kita tanya mak apa pekerja yang saya boleh buat? Tapi jarang kita nak tanya mak dan ayah kita dah. You takkan tanya selain tak disuruh. Tak bangun-bangun tidur tu kita tanya, mak apa yang saya nak kena buat hari ni mak? Boleh apa saya nak bantu hari ni mak? Dah. Awak akan dengar disuruh dulu baru buat. Okay, Abiyah, Zul, tolong pergi beli, Zul. Ni siang daging, Zul, tolong masak, Zul, tolong ni basuh baju, Zul. Itu, mak minta tolong dulu berbanding kita. Mak, hari ni saya nak tolong mak. Mak, hari ni saya nak buat benda ni. Mak, hari ni apa yang saya nak buat? Okay, boleh So, apa persediaan yang perlu dibuat oleh mereka yang baru nak jadi sukarelawan buat pertama kali? Alhamdulillah. Baik. Bagi orang yang pertama, good idea, good question Aida. Baik. Apa perlu yang dibuat? Dia akan pergi pada diri sendiri jugalah. Apa yang nak buat? Baik. Yang pertama sekali, pupuklah minat. Tanamlah minat dalam diri kita sendiri. Kita tanam minat. Saya satu prinsip bila saya buat kerja sukarela ni, satu prinsip yang saya tak akan guna. Okay. Saya tak akan ikut kawan. Nak pergi buat kerja sukarela, tanya dulu. Habis saya nak tanya kawan saya. Kalau kawan saya pergi, saya nak ikut lah. Mu nak pergi ke dia nak pergi? Kalau kawan saya tak pergi, saya tak ikut. Lah ni siapa nak pergi? Ini masalah penyakit yang ada pada mahasiswa kita. Pada student kita. Saya duduk HEP lama, saya tahu penyakit ni. Penyakit ni dia kerja nak ikut orang. Sama juga kalau dia belajar nak ikut orang. Dik, kita ni jangan ikut orang. Kita kena ikut diri kita sendiri. Kita kena ikut kemampuan diri kita sendiri. Sebab tu ada pepatah, kalau kain panjang sejengkal, lautan dalam jangan kau duga. Nak buat sesuatu, ukur baju di badan sendiri. Kita dah kena tahu. Faham tak? Kita tahu kemampuan diri kita sendiri. Berbanding orang lain. Kita ni duk ikut orang lain. Kita tak ada duit, orang lain ada duit. Kita tak ada kenderaan, orang lain ada kenderaan. Kita tak ada power, orang lain ada power. Kita tak ada tu, orang lain ada ni. Jadi, kita ikut kehendak kita. Jangan ikut orang. Okay? So, nak jadi sukarelawan, pupuk minat, jangan ikut orang. Aida, jangan ikut orang. Yang lain-lain pun samalah. Sorry saya berbahasa bila nak marah aku tu. Keluarlah bahasa ibundaku tu. Faham tak? Okay? Jangan marah. Baik. So macam mana nak mula jadi sukarelawan sebab saya tak tahu nak mula dari mana dan macam mana. Peluang tu pun tak tahu nak cari. Macam Allah. Baik. Sufi Aiman. Lepas ni balik ini saja. Okay, kalau you rasa you nak join lah. Ginilah. The best adalah momen bila kita boleh join ramai-ramai. Okay. Kita join dengan mula-mula akak penyapu. Sapu lantai. Lepas tu kita pegang mop. Pegang water jet. Kita mula nak pupuk minat tadi tu. Okay. Cari program-program yang besar pun boleh. Tak ada masalah. The best. You pergi HEP. HEP ni semua benda dia ada. Okay. Mari ke HEP. Mari ke HDC. Jumpa Puan Farhana ataupun siapa tadi tu. Sheila Wanis. Cik Sheila Wanis ke, Tuan Salman dah tak ada. Okay, carilah mana-mana official di HDC ataupun HEP. Saya yakin dan percaya mereka boleh bantu. Untuk you join, untuk you dapat the first moment atau the first step untuk jadi kerja, untuk jadi sukarelawan. Boleh. Kalau dia orang tak boleh bagi, mai jumpa beliau. Mai jumpa beliau. Tak ada masalah. Saya akan bagi you satu penyapu lap daripada tingkat 1 sampai tingkat 6. Kalau VC tanya saya, apa Prof? Dia buat kerja sukarela.
Hari ini kita tak perlu ada cleaner. Hari ini kita akan gunakan pelajar kita untuk lap ataupun mop ataupun cuci semua tandah-tandah yang ada dekat bangunan chancellery. Yes. Sanggup? Nah, kita test. Tapi kalau sejam dah penat tu, tak boleh. Tak boleh. Macam mana saya nak share pengalaman saya dalam misi banjir? Sebulan saya di misi banjir. Macam mana saya nak share pengalaman saya dekat luar negara? Macam mana saya nak share dengan pengalaman saya jaga tunggu orang mati 5 hari dekat tengah laut, 3 hari dekat sungai, cari mayat pelajar-pelajar kita. Right? Tu tak boleh lah. Kalau 1 jam pun 10 minit you tak mampu untuk berdiri, macam mana you nak buat kerja-kerja volunteer? Yang daripada pagi sampai ke malam kita buat kerja. Tanpa merungut. Bila kita buat konsep kerja sukarelawan ke masyarakat ni, benda yang paling saya pantang, saya bagi tahu budak saya, tim saya, kos sukarelawan saya, jangan pergi menyusahkan orang. Kita pergilah misi banjir, tanya pula makcik ada air tak? Makcik boleh buat air sirap tak? Makcik getah kat mana? Sabung ada tak makcik? Oh jangan. Ni nak buang kat mana? Jangan. Orang yang susah jangan kau menyusahkan. Orang nak buat kerja-kerja sukarelawan. Boleh? Adakah pelibatan pelajar dalam program CSR akan menjejaskan akademik mereka? Allahu Akbar. Saya grade dengan 3 poin lebih juga. Faham tak? Baik, di sinilah. Saya tengok Siti Zuriana. Kita punya bekas alumni kita, mantan YDP Tekun, dia mantan PPSL, mantan presiden, sekarang ni jadi PTD, dia dapat anugerah tertinggi lah di peringkat negara dalam kerja-kerja sukarelawan. Saya hantar pergi ke Rusia, saya ingat. Pergi ke Rusia. Dia pergi di 3-4 negara yang bergolak lah. Yang bergolak, buat kerja sukarela dalam kamp-kamp pelarian. Dia pointer bagus dik. Soal akademik dengan kerja sukarela, dua-dua tanggungjawab. You tahu dah tanggungjawab. Macam orang usul semaya, tak semaya. Siapa tak usul semaya? Memang tanggungjawab kita kena semaya. Dan kita tahu waktu kita nak solat bila. Dia dah. You tahu azan masuk waktu zuhur bila, asar bila, maghrib bila, isya bila, subuh bila. You tahu tapi tak semaya juga. Salah siapa? Faham? Salah siapa? Kita. You tahu dah assignment nak kena hantar bila dah lecturer bagi. You tahu dah ada deadline. Tak buat. Salah siapa? Faham tak? Salah siapa? Jadi sebenarnya bila kita nak buat kerja sukarela ni, jangan jadikan alasan kita buat kerja lain untuk kita hentam benda lain. Paten. Tak boleh. You nak pergi makan nasi, marah kepada orang lain. Tak boleh. Kita nak makan, kita makan lah. Cara mana kita nak makan, kita fikirlah. Faham tak? Itu soal kita, itu perancangan kita. Jangan kaitkan dengan orang lain. Dik, kita kerja cerita masalah ni tak pernah habis. Tu saya punya pengalaman, saya tak sepikir masalah. Jadi saya tak sepikir. Nakal-nakal saya macam-macam, saya kena tata tertib. Saya tak sepikir, kena, nak macam mana. Rezeki aku setakat. Faham tak? Saya ni percaya pada konsep rezeki. Saya gini aku tu. Tak ada lah. Nak mana? Orang tukar lah. Kita pergi tempat lain. Faham tak? Tak boleh. Boleh kita buat. Jadi jangan jadikan satu alasan untuk kita tutup kelemahan benda lain. Jangan. Jangan. Pada saya seorang yang sibuk. Saya sibuk di pejabat, saya sibuk buat perancangan, saya sibuk dengan urusan bisnes saya. Saya juga dijemput oleh rakan-rakan universiti lain untuk bagi talk. Saya sekarang ni pun sibuk dengan program dengan UMK. 7 bulan kontrak saya dengan UMK untuk buat training dengan UMK punya officer. Saya sibuk dengan program-program dan tanggungjawab dekat universiti. Tapi pada saya stay on. That's why bila saya naik ke pejabat pendaftar, saya wujudkan USM Rider yang ada 300 orang sekarang ni staff hanya untuk buat kerja-kerja society. Kemasyarakatan. Sebulan sekali saya create program. Pergi naik motor ramai-ramai, buat charity ride, untuk bantu. Sebab saya rasa, saya nak buat juga. Saya nak buat juga kerja-kerja sukarelawan. Saya nak buat juga. Saya cuba cari peluang tu. Saya cari peluang dengan NGO lain, saya collaboration dengan NGO, saya collaborate dengan saya bukan ahli majlis sukarelawan Malaysia. So saya buat createkan program-program. Dia masih lagi
melantik saya sebagai ahli bersekutu. Walaupun saya bukan lagi daripada HEPA, saya masih lagi akan dilantik sebagai ahli majlis sukarelawan secara bersekutu, ahli majlis latihan secara bersekutu. Okay, untuk apa tu? Tujuannya untuk saya share pengalaman-pengalaman saya ada untuk saya beri balik pada komuniti, don't worry. So, pada sahabat saya ni Sufi Aiman, Muhammad Azam, jangan jadikan itu sebagai alasan ya. Assalamualaikum Nabi. Oh, ini rakan saya daripada Unimed. Terima kasih. Allah, untuk makluman rakan-rakan daripada Unimed pun join. Terima kasih Unimed. Nak tanya ada tak tip untuk buat program sukarelawan antarabangsa yang berimpak tinggi atau kriteria yang penting untuk sukarelawan antarabangsa? Wow. Alamat Cik Muaz. Cik Muaz adalah pegawai HEPA di Unimed. Semasa dia belajar, saya yang salah seorang yang melatih beliau dalam kepimpinan lah. Terima kasih Cik Muaz. Okay, untuk makluman Cik Muaz, saya yakin dan percaya program Maskung yang paling besar pernah dibuat adalah host by USM. Itu program terakhir saya semasa saya di HEPA. Okay, saya ambil opportunity tu, peluang tu bila saya merupakan ahli salah seorang majlis AUN, ASEAN University Network. Okay, saya ahli majlis. Semua negara ASEAN, Universiti ASEAN bernaung di bawah AUN. So AUN dia ada dua, kepimpinan dan juga culture, budaya. Jadi sebab saya kata saya daripada unit budaya dan sukarelawan, saya ambil peluang dalam mesyuarat kebudayaan itu, saya bentang ASEAN Summer Camp. Kita buat ASEAN Summer Camp. Okay, kita di peringkat sukarelawan, daripada universiti dia ada peringkat nasional ataupun kementerian. Di kementerian ada dipanggil YSS, Yayasan Sukarelawan Siswa. YSS ni pula fokus dia kepada negara-negara Asia dan juga ASEAN. Banyak kepada Laos, Thailand, Kemboja, Vietnam. Negara-negara ni lah dia banyak. Laos saya dah pergi, Kemboja saya dah pergi buat kerja volunteer. So kebanyakan YSS dia fokus kepada negara-negara tu yang mundur, negara mundur, dan juga Sabah dan Sarawak. Misi YSS sebulan sekali. So saya ingat Cik Muaz pun tahu. Baik. The best adalah Cik Muaz, kita kena ada networking. Okay. Ini salah satu poin yang saya nak sebut lah. Sebab tu kita kena ada. Bila kita buat kerja sukarelawan ni, kita berkawan sebenarnya. Okay, kita membina networking. Selain daripada stres, kita pergi, ada NGO lain yang terlibat. Masa itulah kita akan gunakan peluang tadi tu untuk kita bersembang, bercakap dengan dia. Bang, abang daripada NGO mana? Oh, saya daripada Pencinta Alam Pulau Pinang. Okay, next program saya nak buat joint venture dengan abang, boleh tak? Okay, kita buat apa? Tanam pokok tembakau. Sebab tu saya dalam program ASEAN Summer Camp, saya masukkan NGO bersama kita. Masa tu saya ingat ada, kita buat Muaz. Pertama kali dalam sejarah Maskum, okay, USM boleh kumpulkan 20 UA IPTA. 20 IPTA lengkap. Okay, kita ada 4 IPTS yang terlibat dan kita ada 12 daripada luar negara. Okay, dibayar yuran seorang 1,000 saya rasa. Okay, kita buat 5 hari, 4 malam. Daripada kita buat dengan komuniti, kita pergi ke Tasik Banding, okay, kita duduk hotel, tidur di Vistana Hotel. Okay. Jadi saya ingat ASEAN Summer Camp salah satu benchmark yang kementerian kena carilah host baru ataupun kekal bagi pada USM. Saya yakin dan percaya HDC mampu buat untuk program-program yang berimpak tinggi. Okay, Cik Muaz, yang paling penting adalah networking. Gunalah peluang saya bekas setiausaha IMTGT, Indonesia, Malaysia, Thailand. Saya juga gunakan peluang itu Cik Muaz. Okay, walaupun saya setiausaha, saya ambil peluang bentangkan paper ASEAN Summer Camp kepada rakan-rakan kita. Dah ada 12 universiti. Indonesia ada 4 universiti, Thailand ada 4 universiti. So far saya dapat 8 dah. Okay, daripada Thailand dan Indonesia. Macam mana saya nak cari China? Macam mana saya nak cari Filipina? Macam mana saya nak cari Laos, Kemboja, Vietnam? Akhirnya saya gunakan platform AUN, ASEAN University Network. Okay, walaupun pegawai budaya, tapi saya bawa kertas kerja. Bentang dalam bahasa Inggeris. Okay, you tahulah Abiyah ni bahasa Inggeris. Okay, apa yang saya bagi petua? Saya bagi petua. Kalau bentang dekat international, kita hanya baca, jangan buka soalan. Lepas tu tutup dulu. Saya buat macam tu. Okay everyone, today I want just to present. You just listen only. No question please. Okay, any question by email. So email, siapa saya kena jawab?
Saya punya staff lah. Strategi kena pandai. Ada. Apa dah? Setakat baca, siapa boleh baca? Faham tak? Ada. Akhirnya bila kita ada walking, bila nak walking, kita pergi jumpa. The best moment bila kita buat networking, jangan by call. Face to face. Baru orang confident, baru yakin dengan projek kita. Saya pergi mengadang. Sebab tu bila saya naik ke pejabat pendaftar, bila saya nak buat program inisiatif, 6 inisiatif, saya pergi mengadang AI. Saya bergaul budaya. Orang tanya saya, Abiyah ni nak jawab pendaftar, so pendaftar menari ke? Okey, saya akan buktikan bahawa saya pergi mengadap timbalan pendaftar, saya cari penolong pendaftar kanan yang ketua-ketua situ, saya terangkan kepada dia. Bila kita buat kerja face to face, kita yakinkan klien kita bahawa ini yang kita nak buat, ini perancangan kita. Dia support tak? Confirm dia support. Berbanding dengan you bagi email, you bagi surat, you telefon. No. Face to face berbeza kaedah communication dia. Sebab dia mari dengan rasa confident, dia mari dengan rasa kesungguhan kita tadi, dia mari rasa dengan simpati, rasa minat dia kepada kita, akhirnya produk kita dia nak. Tuan-tuan, bila kita buat kerja program besar-besar, kita kena fikirkan produk. Produk apa kita nak buat? Bila kita ada produk, maka kita nak fikirkan marketing. Bila kita fikirkan marketing, kita nak cari apa dah? Sebelum nak pergi ke marketing, kita fikirkan produk, kita mesti ada kualiti. Apa kualiti produk kita yang kita nak jual kat sini? So siapa klien kita? Kita kena pasti klien kita. Nampak tak? Dia akan bagi pada elit. Saya belajar menulis sebab saya juga fellow keusahawanan. Okay? Saya juga fellow keusahawanan, saya juga pembuat modul keusahawanan semasa nak wujudkan EPIC dekat HEP. Okay? Mula-mula sekali masa zaman Cik Irwan atau masa zaman Abang Maliki lagi. Saya dah terlibat dalam modul-modul modul keusahawanan. So saya gunakan kaedah yang sama bila saya pergi jual produk saya. Saya jadikan idea saya sebagai produk saya. Nampak tak? That's why saya pergi jual. Saya gunakanlah modul keusahawanan sebagai saya punya strategi. Okay. So Cik Muaz, sebenarnya apa yang kita belajar dekat HEP, you boleh guna dan manipulate balik untuk kepentingan projek kita dan juga universiti kita. Okay. Kepada tim Unimed, kalau rasa nak ni, tak apa. Saya boleh pergi turun dan sharekan dengan you all semua. Okay, Cik Muaz So, idea dia mesti mari dengan satu kerangka. Kecil tak apa, tapi dia boleh berkembang. Faham tak? Mari idea kecil, tapi dia boleh berkembang. Sekarang ni kalau kita tengok, apa yang banyak inovasi dalam dunia hari ni? Makanan lah. Muaz tengok makanan. Makanan dulu kita makan tom yum biasa, sekarang ni tom yum macam-macam ada. Faham tak? Macam-macam. Macam juga kita makan aiskrim, macam-macam ada. Sekarang ni cakap pula. Benda kopi, tapi dia bubuh. Hazelnut lah, dia bubuh. Bubuh lah macam-macam perisa lagi. Lepas tu bubuh pula benda-benda hiasan. Pak Ima, base dia kopi. Daripada harga RM2 jadi RM12. Tapi kopi je produk dia. Nampak tak bagaimana makanan melalui satu proses inovasi atau satu proses reformasi. Oh, reformasi yang bahaya tu. Macam Anwar pula aku. Faham tak? So, dia melalui proses inovasi tu. Akhirnya produk yang dulu kita beli RM1, hari ni kita terpaksa beli dengan kos RM12. So, nampak tak? The same idea, the same concept kita boleh fikirkan untuk kita punya projek. Apa sahaja projek. Masalah pelajar hari ni, masalah persatuan mahasiswa hari ni, you all suka duplicate. Copy and paste. Ambil projek sidang lepas, copy bawa projek tahun ni. Sebab tu kata kerja mari ke HEP, benda yang sama. Kami muak dah tengok. Stay je saya dulu. Tahun lepas tak ada. Tukar tajuk, tukar tarikh, tukar tempat. Isi kandungan sama. Okay. Kalau saya duduk HEP tu, kalau saya dengan Tuan Salman, tengok projek tahun lepas ni. Tak apalah. Tapi dulu saya punya konsep, tak apa. Saya permudahkan urusan. Dia budak tu tak ada idea, buatlah. Dia nak buat apa pun. Sebab apa? Saya tak pernah, masa saya di HEP, saya tidak pernah menghalang ataupun gagalkan ataupun tak luluskan projek pelajar. Sebab pada saya, inilah proses dia. Dia nak belajar. Dia kenalah belajar daripada kesilapan. Dia melakukan kesilapan. Itu perkara biasa. Saya sebagai, walaupun orang kata saya ada pengaruh. Saya tak ada. Saya belajar dan terus belajar dan terus belajar. Itu prinsip saya.
Faham tak? Sebab hari-hari dia akan berubah. Situasi bila kita berada dalam keadaan kerja-kerja sukarelawan pun berubah. Banjir, yes, orang tahu banjir. Tapi bila kita pergi buat kerja-kerja operasi, kampung ni lain cara dia. Orang rumah ni lain perangai dia. Orang rumah sebelah lain perangai dia. Yang sebelah ni pula lain perangai dia. Dek, lain-lain. So bila lain-lain, kita pula kena pandai lah. Tackle, kita kena pandai lah ubah situasi kita pula. Walaupun kita kata base-nya adalah sukarela. Nampak? Okay, saya pernah buat kerja sukarela di Pahang. Kita pada masa tu bagi edaran makanan bahan masak. Tapi makcik kami dengar anak dia menangis. Anak kecil dia menangis. Kata kenapa? Cik, menangis tak boleh nak tidur, tak boleh tidur, tak ada ni, tak ada tilam semua. On the spot saya kata, ambil duit ni pergi beli tilam. Saya kata kat staff, bawa kereta cari kedai tilam, beli tilam. Wak Ima pada masa tu kami punya operasi adalah bagi beras. Saya kata no, dia perlukan tilam, beli tilam. Pada masa tu, soal tu kita jawab lepas ni. Faham tak? So, kita tahu keadaan dia. Saya perlukan tilam. Anak dia nak duduk tak boleh. Baju pun tak ada. So, apa yang dia perlukan adalah tilam. Dia kata, tak apa makcik, saya beli tilam tu makcik. Tak ada masalah. Jadi, saya banyak dah beras. Orang bagi beras banyak sangat dah. Banyak NGO bagi, kerajaan bagi beras. Saya perlukan benda lain sebenarnya. Cik, makcik perlukan apa bahan masak? Beras ada. Dapur tak ada. Dia kata. Betul juga. Membagilah beras berkapit-kapit sekali. Dapur tak ada. Benda asas tak ada. Kata, ambil duit ni 150, pergi beli dapur sebiji. Dengan tong gas 50. Selesaikan masalah ni. Bila kita buat kerja sukarelawan, kita kena jadi penyelesai masalah. Tandas tersumbat, kita fikirlah. Air tak ada, kena korek lah, boring lah. Saya habiskan duit 20,000 buat boring tanah untuk masjid surau dekat kampung Kuala Kangsar. Saya ingat lagi. Faham tak? Sebab kita tahu problem je dekat kawasan tu tak ada air. Cari. Okay, Muaz. Dah melaluk kepada ni. You dah jawab kan? Saya ingat saya menjawab soalan Cik Muaz. Tuan-tuan berbangsa. Cik Yu nak tanya bagaimana nak merancang dan mengurus sekolah dari berbagai umur dan pangkat dan lokal. Bagus soalannya. Bila saya buat kerja sukarelawan, saya akan letak pangkat, darjat, ketinggian ke datuk, dating duduk tepi. Sebab tu dalam kalau you pernah join saya punya program geladangan VC 44 TNC ikut saya, pendaftar ikut saya, pengarah HCP ikut saya pada masa tu, saya bagi briefing sekali je saya. Datuk punya team pergi ke Rock Walk pula dah. Pergi Komta. Datuk ni pergi ke sini, Datuk ni pergi sini. Akhirnya saya nak bertemu kat sini. Sebab tu saya kata kena ada perancangan. Baik, nak jadi sukarelawan. Siapa pun tak suka bila diarah. You percaya dekat saya. Siapa pun tak suka bila diarah. Faham tak? Sebab tu dalam konsep kita nak buat kerja sukarela, dia takkan pergi perkataan mengarah. Dia akan pergi kata, boleh tak saya minta tolong tuan-tuan, buat baris, tiga-tiga, saya nak pecahkan kumpulan. Bahasa yang kita gunakan juga perlu. Kalau masa tu kita mengarah, mu 3 orang pergi basuh ni, mu 4 orang akak sapah ni, mu akak ni, mu akak ni. Boleh dia. 3 orang boleh tak tolong saya? Bersihkan ni kawasan ni. 4 orang lagi saya nak minta tolong pergi ni. Baik. Bahasa komunikasi yang kita gunakan semasa kita buat kerja di lapangan juga memainkan peranan yang penting. So soalan saya kata bagus. Pada masa tu dia tak fikir dah. Dia ni datuk ke, dia ni apa ke, pakat 50 nek ke, lapak lapel ke, grade Jusabi ke, C ke, DE ke. Dia tak kisah dah pada masa tu. Masing-masing. Wak Ima saya bagi pengalaman pada you all semasa banjir di Perlis, di Arau, tuanku sendiri turun tau. Tuanku sendiri turun, saya kondak, saya bawa staff pada masa tu, biji bas, student tak ada cuti, banjir di Arau depan istana, tuanku turun sekali bantu, saya yang bagi. Tuanku, tuanku kawasan ni pun boleh bantu dengan staff. Untuk staff lain kawasan ni. Dik, nak arahkan tuanku ke bawah. Sini tuanku boleh pantau kawasan ni. Itu cara kita berkomunikasi juga di lapangan. Amat-amat penting. So bagaimana nak merancang? Baik. Saya kata tadi lah. Bila kita ada perancang, kita kena memahami lokaliti. Kita kena ada networking awal. Networking awal ni maksudnya sebelum kita nak pergi ke suatu kawasan bencana, kita kontak dah. Kita kena tahu dah. Tok, kami nak pergi. Bagi lo lapor diri dulu sebelum sampai. Kami seramai berapa orang akan pergi bagi maklumat pada pihak polis bahawa kita akan buat kerja-kerja kawasan tu.
Okay, cerita pada orang kampung sikit, kita akan masuk apa tindakan yang kita akan buat. Lepas tu kita akan carikan di mana kita nak tidur dan menginap. Cari pula networking dengan sekolah ke ataupun dewan-dewan orang ramai. Okay, kita nak tidur, lepas kami kemas, kami nak tempat tidur pada malam ni. Boleh tak boleh? So lepas tu kita kena fikirkan, makan tengah hari kita nak makan kat mana. So everything perancangan mesti ada walaupun nampak mudah. Orang tak nampak. Dan bagi peserta dia tak nampak, tapi kita yang beli, yang kita yang merancang, kita akan tahu. Okey, peserta pukul 12 kau bak lapar dah. So sebelum dia lapar, nasi kena ada. At least bungkus. Okay, tak ada catering, cari bungkus. Okay, semasa buat kerja, air mineral kena ada. Okay, selain pada air mineral, peralatan kena tengok dah. Okay, sebelum nak bawa apa dia? Mesin, apa ni, water jetnya, pipe getahnya, baldinya, sikulnya, apa ni, penyapunya, sarung tangannya, bootnya. Kita kena fikir sebelum kita pergi. Sebab apa saya kata tadi, saya sebut kita jangan menyusahkan orang yang dah susah. Jangan pada masa, cik ada pipe getah, masih ada air, kita bawa siap-siap mineral. Nanti ketua, bahagian logistik, tengok peralatan ni. Bila dah habis operasi, pastikan cukup. Bahagian kebajikan, air mineral jaga, tak cukup bagi tahu. Seorang lagi terlantik runner. Runner ni pula kena fikir. Dah tengok barang air mineral dah tak cukup. Ambil bagi tahu bos. Bos, saya nak air mineral. Boleh tak minta duit lagi RM10? Cari air mineral. Supaya bila kawan-kawan kita yang sedang bekerja, dia tengok kemudahan dia ada. Dia tak payah fikir dah, dik. Bila masuk ke lapangan, jangan nampak kita tak ada perancangan. Masa itulah kita cari pipe getah. Masa itulah kita fikirkan subuk. Masa itulah kita... No, siapkan diri. Sebab tu dalam banjir Pulau Pinang baru ni, sebelum naik bas saya suruh pakai siap-siap dah. Cek siap-siap dah. Mesti ada checklist. Mesti ada ketua in charge-nya di situ. Supaya berlakunya apa-apa, saya sebagai ketua operator, saya akan telefon. Cik Bong, tempatmu okey. Mak, tempatmu okey. Si, tempatmu okey. Semua okey, bos. Saya pergi makan nasi. Baru saya selesai untuk makan nasi. Tak buat tak? Sebab sebagai pegawai saya kena melapor juga. Saya kena melapor pada pengarah saya kena maklum bos sebenarnya kita dalam ini semua operasi dalam perancangan. Semua operasi sedang berjalan. Faham tak? Dik, nampak mudah tapi dia punya kerja di belakang tabir banyak dan perlu tersusun walaupun dari. Sebab tu saya kata, buat kerja ni mesti minat. Pupuk minat dulu, tak ada minat tak sepikir lah. Kalau pergi nak jadi VIP mampu pergi lah mu. Tak usah pergi. Bila mu pergi, mu akan menyusahkan orang lain. Nak layan kau jadi VIP lah, nak bawa kau pergi situ lah, nak bawa kau pergi sini lah. Nak cari makan kat kau, tak payah. Kita pergi nak buat kerja, berlumuh-berlumuh lah, berselut-berselut lah kita. Faham tak tu konsep? Marah tu. Okay, marah tu. Faham? So, nak habis ke ni? Cik Zul nak tanya bagaimana nak merancang dah. Saya kata dah. Untuk menjadi sukarelawan mesti ada keinginan dan keberanian kan? Kalau keinginan tu ada tapi COVID tu sampai lagi mana? Ayah. Nur Syahirah, baik betul. Nak buat kerja sukarelawan mesti ada keberanian. Okay, saya setuju dengan ni. Saya untuk makluman saya pernah hantar, universiti pernah hantar pelajar kita 5 orang ke Palestin. Okay. Saya salah seorang yang terlibat. Sepatutnya saya ikut Cik Irwan pergi Palestin. Bini dah lulus. Okay. Pada masa tu saya sangkut dengan Datuk, dia kata you tak payah pergi seorang saja. Kalau tidak saya lah yang akan pergi. Saya dah nak sign jari 10 untuk pergi Palestin. Okay. Saya nak tapi bukan jodoh saya. Tak apalah, saya duduk kat sini. Saya buatlah benda-benda lain. Betul tak? Dengan aman Palestin tak ada masalah. Betul, perlukan keberanian. Okay. Apa pun sebelum keberanian dia akan pergi pada redha. Redha ni maksudnya adalah redha keluarga kita, ibu bapa kita. You nak pergi buat kerja-kerja sukarelawan, kita mesti ada risiko. Pasti ada risiko. That's why bila saya katakan, make sure your family tahu dulu. Okay, saya bagi contoh bila saya nak hantar Nazurah pergi Palestin. Saya orang yang bertanggungjawab telefon pada ayah dia. Pakcik, untuk makluman kita ada mission ke Palestin. Pada masa tu Gaza tengah berperang. Saya kata kita nak pergi bantu rakyat Palestin pada masa tu di kamp pelarian. Lepas tu anak pakcik terpilih. Tapi saya bagi tahu dia risikonya kena tanda tangan 10. You tahu maksud tanda tangan 10? Tanda tangan 10 mana kata siji mati.
Okey. Ayah dia kata, tak ada masalah. Saya reda dan saya lepaskan. Ya Allah, pada masa jantung ni. Hantar anak seorang perempuan, okey, pergi ke Palestin. Nak luruh jantung saya. Nazurah juga saya hantar pergi ke Patani pada masa itu. Di selatan Patani saya hantar dia. Okey. Sebab dia minat, saya kata pergi. Tapi jangan tembak benda lain lah. Maksudnya pergi kerja-kerja sukarelawan lah. Bantu memasak, bantu mengajar, pendidikan. Itu kepakaran yang kita ada. You tak boleh pergi mengajar nak plan pergi lah. Kita pergi mengajar tentang pendidikan, kita belajar tentang, kita ajar tentang memasak, bantu dia memasak. Kita banyak mahasiswa fokus kepada pendidikan. Nah, okay. So keberanian tu amat penting. Saya bagi contoh pengalaman masa kita pergi misi banjir atau tanah runtuh di Cameron Highland. Kalau siapa-siapa ingat tanah runtuh di Cameron Highland, saya bawa pada masa semua budak-budak SKKT saya. Saya kata orang lain tak payah pergi, saya nak bawa tim ni sebab saya nak masuk perkampungan Cina. Why saya masuk perkampungan Cina? Why, kenapa saya bawa pelajar-pelajar Cina yang pergi? Because senang untuk berkomunikasi dan senang untuk mengurus. Okay. Masa tu kami terlibat gali untuk cari mayat. Oh, best. Pengalaman ni best. So kalau you tak ada sifat keberanian nak cari mayat, okay, nak pergi tolong, selut boleh kata setakat pinggang satu rumah. Setakat paha satu rumah. Nak keluarkan selut lagi, okay, macam-macam. Akhirnya apa yang berlaku? apa yang berlaku? Bila kita buat risikonya adalah bila rumah dalam keadaan berselut, kita tak nampak apa dekat bawah, terpijaklah paku. Paku bila dah terendam dengan air banjir, so you boleh imagine Cameron Highland, bila tanah runtuh baunya busuk. Kenapa busuk? Busuk sebab okay, baja apa ni, sayur-sayuran bercampur sekali, busuk, dan for sure ada risiko kepada pelajar kita yang kena paku. That's why tindakan pada masa tu, kalau siapa-siapa jadi pegawai incharge, kena ambil tindakan secepat mungkin. Sebab tu saya kata tadi, bila kita pergi operasi networking, kita kena ada. Networking maksudnya bila kita dah nak buat operasi, kita hantar satu salinan surat kepada pihak polis berdekatan dan juga pihak hospital. Kita tak bawa IC, kita dah bawa kad metrik. So apa yang kita ada? Kita tak ada apa-apa. So you nak pergi serve macam mana? Orang nak serve you. You siapa? Bangla? You siapa? Vietnam? You siapa? Saya rakyat Malaysia. Semua macam-macam tak ada identiti. That's why lah. Pegawai dah menyusuli dengan surat, dengan senarai nama, ini staf saya, ini student saya. Okay, dia terlibat dengan operasi pencarian, dia perlu dirawat. Buat tak? Barulah kita susulkan benda-benda lain. Takkan you nak bawa IC pergi buat dalam operasi bencana. Okay, orang tak bawa IC, orang rela tinggal IC, tinggal beg duit, dia sanggup bawa handphone saja. Sebab nak ambil gambar. Orang lain tak apa, tak ada. Handphone tak ada, menangis. Okay. Sambil ambil gambar, saya ambil selfie pun tak ada masalah. Okay. So keberanian amat penting. Di Kelantan, pengalaman kami bertemu dengan ular tudung dalam sekolah. Tengah-tengah kemah elok-elok, pak ular tudung. Menangis lagi. Faham tak? Sebab tu bila saya nak mulakan satu operasi, saya akan bagi taklimat. Taklimat langkah-langkah keselamatan. Buatlah apa pun, keselamatan adalah keutamaan. Nak mulakan operasi, kalau tempat tu kita punya task adalah pencucian, make sure semasa kita nak angkat barang-barang, kita ketuk dulu. Okay, bagi binatang liar atau ular ke, kalau jengking ke, okay, lari dulu, lipan ke lari dulu. Okay, kita ketuk. Ataupun sepak sikit. Kena pakai subut. Nak buat operasi, kalau operasi banjir, mesti wajib pakai. Okay, sebab benda-benda macam tu lah kita nak. So, dek, kalau you nak buat misi-misi menyelamat, mesti ada keberanian. Saya buat misi bukan misi menyelamat dah masa tu. Kita tahu dia memang mati dah. Tenggelam dah. So 5 hari saya duduk. Saya duduk di laut di Batu Ferringhi nak ambil mayat pelajar kita. Saya tu masa saya dengan Cik Irwan lah. Saya bergilir dengan dia. Tu buddy saya. Dulu saya sebelum saya dengan Tuan Salman, saya dengan Cik Irwan. Okay. Saya kerja mesti ada buddy. Mesti ada partner. Why? Ada partner. Jadi apa-apa pada saya, kawan saya tahu siapa nak buat. Nampak tak? So bukanlah kami partner kami ni baik sebab ialah geng dia lah satu negeri. No. Saya cari orang yang paling selesa untuk kita bekerja. Itu partner. Saya cari orang yang paling selesa untuk bekerja dan mempunyai minat yang sama. Jadi apa-apa pada saya.
Jadi apa? Siapa nak urus? Siapa nak urus? Tak ada orang nak urus dah. Orang ni yang akan urus. Jadi saya bagi contoh masa bila mana saya ambil pelajar kita di Batu Feringgi, tenggelam, jatuh jet ski, okay, jumpa Cik Irwan, malam nak jumpa tu ribut. Saya kata kat Irwan, aku balik dulu lah. Bini saya mengandung anak pertama. Balik dulu. Okay, mu jaga. Irwan jaga, subuh jumpa. Zul, jumpa dah. Aku pergi ambil tengah laut. Sekarang ni, mu tolong pergi balai polis. Nampak dah? Saya dah tahu situasi. Dia dah urus di lapangan. Siapa akan uruskan dekat bahagian lain untuk pentadbiran? Apa dia? Mayat bawa pergi ke bilik mayat. Nak uruskan, nak mandikan, nak kafarkan, bergaduh pula keluarga. Siapa nak tenangkan keluarga pada masa tu? Tugas saya lah pegawai officer tenangkan keluarga. Dekan datang, dekan mari tolong mandikan. Siapa? Cik Irwan tak ada masa tu. Dia masih lagi di lapangan. Selesaikan logistik di lapangan. Saya dah standby dekat bilik mayat. Nampak tak? Bila kita ada buddies, kita ada partner, orang yang memahami bidang tugas masing-masing, mudahlah urusannya. Sebab tu bila saya uruskan jenazah pelajar ataupun jenazah staff, saya buat benda yang sama. Saya duduk di Kelantan, Cik Bak duduk di ni, uruskan mayat sahabat saya baru ni. Dia duduk sini, dekat Kelantan saya yang bagi channel. Bak, aku dah uruskan orang nak mandikan, aku dah uruskan orang nak bawa, settlekan hal pentadbiran dekat hospital. Aku tunggu di Kelantan. Ni sahabat saya dekat bawah ni. Aku tunggu di Kelantan. Yang lain-lain aku dah settle. Tapi tugasmu koordinat untuk ni. Yang PIC, person in charge pada masa tu yang paling selesa dengan keluarga. Nampak? Okay, bukan senang dah kita nak buat kerja-kerja operasi. Bukan main. Sama juga bila kita nak masuk rumah orang. Minta izin dengan tuan rumah. Makcik kami nak buat, kami ada 10 orang. Saya akan bagikan tugas ini. Makcik duduk diam je. Apa? Makcik bagi tahu lah apa yang nak buat. Kalau makcik nak arahkan tak ada masalah. Dia tak apa mengarahkan kita dengan kawan-kawan kita tu, jangan. Nampak? Kita kena guna konsep minta tolong. Kau tolonglah makcik ni, kau ni buat macam ni. Kau carilah dia punya barang-barang dia macam mana. Faham tak? Okay. So, keberanian penting confident. Confident akan mari secara automatik. Bila orang dah bagi tanggungjawab pada kamu, automatik dia akan mari dengan confident. Okay. Jangan duk kata lutu. Orang dah bagi tanggungjawab je, kau sapu je lantai. Sapu, confident kau buat. Yang penting kau ikhlas. Faham Alright. Saya nak tanya di WhatsApp je. WhatsApp mana? WhatsApp saya ke? Saya tak tengok lagi. Assalamualaikum Abiyo. Tuan Abiyo. Waalaikumsalam. Basi. Oh, sahabat saya Basi. Geng menyelam. Okay. Nakib. Apa yang sepatutnya kita bagi tahu dan tak sepatutnya bagi tahu kepada interview. Aktiviti sukan tersebut. Lebih lagi buat first time. Fahana boleh translate tak apa maksud dia ni? Halo. Ya. Macam mana? Ni Nakib punya soalan musim. Saya tak pun nak faham ni. Apa yang tak sepatutnya bagi tahu kepada interview? Apa yang sepatutnya kita bagi tahu dan tak sepatutnya kepada interviewer. Aktiviti. Maksudnya dia sebagai orang yang hadir temuduga untuk jadi sukarelawan. Jadi kalau dia first time, apa yang sepatutnya dia kata, yelah kalau soalan tanya kan. Saya faham, saya saja nak takut Puan lagi dah. Ya, sorry. Apa yang do and don'ts lah sebagai yang okay. Baik, Dik, saya beginilah. Kalau boleh you tanya orang interview tu lah. You direct. Cik, sebelum Cik jadi pe-interview dan Cik buat kerja sukarelawan, apa yang Cik bagi tahu orang Tanya balik soalan tu pada dia. Why saya kata gitu? Kalau orang tak bagi peluang, macam mana you dapat pengalaman? Macam mana you dapat pengalaman? Sebab tu saya bagi tahu saya punya buddy Tuan Salman. Men, siapa-siapa nak tolong kita mari, men. Jangan tolak orang nak tolong kita. Bagilah tugas wa'i masa kecil-kecil tugas pun bagi, dia akan hargai dan dia akan dapat pengalaman. Kalau you tak dapat, kecuali benda tu ada kota dia. Kota, kita nak 60 orang, mari 600. Terpaksalah kami buat pilihan. Terpaksalah HDC buat pilihan. Sebab kotanya 60. Mesti kena cari yang terbaik. Tapi that's one, saya nak bagi tahu. Pengalaman saya kalau saya uruskan PPSN, saya akan hanya ambil 20% sahaja senior. Yang selebihnya saya bagi pada junior. Because saya nak junior belajar. Kalau tak diberi peluang, takkan sampai bila-bila dia akan jadi PPSN. Tu percaya cakap saya.
Sebab senior akan mari every day, every year untuk temuduga. Kami nak jadi lagi. 4 kali jadi, nak jadi lagi. 5 kali jadi, nak jadi lagi. Sebab dia seronok dah jadi PPSL. Sama juga bila saya ke combat. Saya kata kat tim combat, saya nak mesti ada junior, pelapis, supaya dia merasai macam mana kita nak melalui pengalaman pertama kalau orang tak beri peluang. Macam kita masuk lah. Pengalaman pertama kita masuk sedap tak agak? Agak-agak you masuk pertama kali you masuk sedap tak agak? For sure tak sedap, tak usah menipu, tak usah bohong lah. Mungkin garam terlebih, mungkin gula terlebih, mungkin kuah terlebih, mungkin lauk terlebih. Macam-macam terlebih, macam-macam terkurang. Biasalah tu. Tapi bila you melalui proses, kali pertama masuk tom yum, tak sedap. Kali kedua you tahu dah yang tak sedap tadi apa dia. You mula ubah. Mesti nak ubah lagi. Nak rasa lagi lebih sedap. You pun nak buat rasa lebih sedap. You pun tambah lagi. Akhirnya you dah mula pakar yang sedap tadi. Akhirnya you buat inovasi pula. You tambah lagi benda-benda lain pula. You inovasi, you tambah lagi hiasan. Pakarlah kamu. Bisalah kamu, bijaklah kamu sebab kamu diberi peluang. Jadi jawab kepada seorang penemu duga tu, cik tak ambil saya, macam mana saya nak pandai? Kalau Tuan tak bagi saya peluang hari ini, macam mana saya nak pandai? Dan saya akan salahkan Tuan kerana Tuan tak bagi saya peluang. Berani. Saya buat macam tu, pertama sekali saya dapat job. Masa saya nak jadi pegawai di Jabatan Perdana Menteri, dengan bidang saya seni, saya orang pertama seni yang masuk di Jabatan Perdana Menteri tu. Penemu duga saya adalah Tan Sri Nordin Kadi. Naik Chancellor USAS sekarang ni. Tanya saya, apa relevannya bidang yang Tuan minta dengan pekerjaan yang Tuan ada hari ni? Apa relevannya bidang Tuan belajar dengan pekerjaan yang Tuan minta ni? Duduk di Jabatan Perdana Menteri, degree drama dan teater. Gila. Saya kata Tuan, ni saya lillahi ta'ala saya sebut ni. Dalam temuduga. Dalam ceramah-ceramah pun saya sebut. Saya kata Tuan, saya pengkaji watak manusia. Tu budak drama dia kaji watak dan perwatakan dalam teori Aristotle. Saya pengkaji watak manusia. Tuan-tuan hari ini sedang berlakon. Saya juga sedang berlakon. Saya bagi analogi itu kepada penemu duga, Tan Sri Nordin Kadi. Kenapa Tuan cakap macam tu? Ya Tuan. Tuan sekarang ini sedang berlakon sebagai seorang penemu duga. Saya berlakon sebagai seorang yang ditemu duga. Balik nanti Tuan akan berlakon seorang ayah, saya akan berlakon sebagai seorang anak. Di pejabat Tuan akan berlakon sebagai seorang bos, saya akan berlakon sebagai seorang pekerja. Kita berada di pentas dunia Tuan. Habis temu duga di telefon USN. Siapa budak ni? Dan saya masuk kerja di Jabatan Perdana Menteri. Nampak? Kalau kita tak diberi peluang dan kita tidak mencabar penemu duga, tobat kita bagi. Prinsip orang temu duga ni, dia akan provoke kita gila-gila. Soalan dia provoke, kadang-kadang tak relevan pun. Macam baru ni, saya nak temu duga penggawa. Ditanya saya, boleh tak kalau kita jadikan penggawa ni seperti mana Presiden Amerika Syarikat? Mana kata 2 tahun sekali sudah lah. Saya kata gini kat dia, terpulang pada Tuan. Dah, saya mari temu duga apa yang Tuan tawarkan. Dah kami saja nak tanya pandangan Cik Zul. Mana tahu dah, kuasa ada pada Tuan. Senyap dia tak tanya dah lepas tu. Saya kuasa ada pada Tuan. Tuan yang berkuasa sekarang ni, buat Tuan nak buat apa pun. Saya hanya layak memohon apa yang Tuan tawarkan. Selebihnya saya tak boleh fikir. Nampak? Luluh aku. Sebab kita tahu dah, dia akan mari dengan provokasi. Sama lah juga saya kalau saya jadi panel temu duga, saya berlasah juga. Saya provok juga. Sama lah. Sebab panel temu duga, dia nak tengok macam mana kita bercakap, macam mana laras bahasa kita gunakan, macam mana confidence level kita, eye contact kita dengan dia, body language kita dengan dia semasa kita bersesi temu duga. Kalau macam duduk sesi temu duga tapi kita duduk main telefon, kita bercakap pun gagap-gagap, kita cakap-cakap idea, dia tengok your idea, dia bagi you satu statement, problem statement kat you supaya you boleh create ataupun cari jawapan. Nak tengok macam mana you selesaikan masalah problem statement yang dia bagi. Benda-benda macam tu biasa dalam proses penemu duga ataupun proses interview. So you kena bersedia. Kadang-kadang you tak tengok pun fakta. Macam orang berdebat lah, lawan pidato, lawan debat. Mana ada fakta? You percaya ke kepada pembangkang dengan kerajaan? Menurut akhbar pada tarikh 8 Ogos
Tajuk utama menyatakan bahawa ekonomi kita merudum. Bila dia baca paper tu? Bila dia baca? Dia tak baca pun. Tapi fakta dia bagi, confident dia bercakap, akhirnya dia dapat. Nampak? Okay, dia menang jadi pendebat terbaik. Kalau saya jadi debater, saya buat gitu ya. Membohong fakta ya. Okay. Sebab orang tak cek pun. Hakim pun tak cek. Yang di Pertua Dewan pun tak cek. Okay. Adakah contoh aktiviti sukarelawan yang pernah dianjurkan oleh pelajar USN yang tidak digalakkan oleh Abioh? Jika ada, mengapa ya? Wah, ini soalan provok ni. Sumitra. Okay. Adakah sebarang contoh aktiviti sukarelawan? Okay, baik. Di HEP ataupun universiti, kalau program-program yang melibatkan sensitivity maksudnya program keagamaan ke, program yang menyentuh perkauman ke, program yang melibatkan politik yang boleh memecah belah ke, memang tak boleh lah. Okay, tak boleh lah. You nak buat apa ni, sukarelawan kaum atau sukarelawan agama, tak boleh lah. Kita di HEP, dia adalah SOP dia. Tapi kebanyakan memang tak ada lah kerja sukarelawan yang melibatkan provokasi, tak ada. Kebanyakan pelajar akan mari minta, saya nak buat bakti siswa, saya nak buat program pendidikan, saya nak pergi cat sekolah, saya nak pergi buat tuition percuma, saya nak pergi buat kerja kebersihan, saya nak pergi ke geladangan. Itu je program student dia buat. Bagilah mana-mana persatuan pun, dia akan buat program bakti siswa je. Faham tak? Pergi buat one off, balik menangis dengan family angkat. Sekali tu je menangis, tak pergi tengok dah. Wah, kebanyakannya one off program je. Contoh program sukarelawan yang terbaik yang saya pernah ada adalah Rakan Muda melalui Kampung Naran. 7 tahun. Projek tu dah 7 tahun saya buat. Continuous sampai hari ni. 7 tahun makna kata berapa? 7 YDP lah. Okay. Maksud arwah Cik Piah. Arwah Cik Piah, saya dengan timbalan pendaftar saya angkat najis tau. Dengan masa tu Tuan Haji Ibrahim. Dia berani ke tingkat. Yo, buat kerja ni yo. Ya apa? Ya, saya minta izin dengan bos tiap minggu nak keluar ni lah. Sebelah USN je kita pergi. Tu kos sukarelawan saya buat. Okay, kita bagi katil, kita bagi tilang. Anak ada dua-dua OKU. Satu lelaki OKU paralyzed, tak boleh bangun, tak boleh duduk, berok kencing atas katil. Satu lagi perempuan sindrom, lulus bendul. Okay, bekas anak bekas staf USM. Mak pula sakit macam-macam arwah ni. Kami jaga dia 4 tahun dia. Oi, ulang alik rumah dia seminggu sekali pergi basuh cuci tai. Tapi tak nak cerita lah. Yang tahu cerita saya ni lah timbalan pendaftar saya, Tuan Haji Ibrahim, Anwar bin Ibrahim. Dia. Okay, dia tahu. Cik Useng tahu kerja-kerja ni. Jadi buat oleh pelajar ni. Okay, tak ada. Jarang dia cari kerja sukarelawan yang HEP reject. Oh, tak ada. Payah. Tapi tak tahulah zaman sekarang, wallahualam. Tapi zaman saya tak ada. Okay, sebab saya tahu, kalau tak bagi peluang, dia takkan rasa kesusahan, dia takkan rasa keperitan, dia takkan melalui pengalaman. Dia ada pergi. Tapi janganlah program-program yang bersifat provokasi, yang bersifat perkauman, yang bersifat keagamaan, menyentuh sensitiviti. Yang tu tak boleh lah. Memang tak boleh lah. Polis mari ambil saya dulu lah pada masa tu. Tak boleh. So, Sumitra, sepanjang Abioh, you boleh check dengan saya punya sukarelawan kita saya tak pernah reject. Kalau saya panggil pun, adjust sikit. Tapi saya tak akan reject, kita kerja je. Okay. Dia buat salah. Biasa. Proses pelajar buat salah ni biasa. Okay, tapi jangan biasakan yang biasa tu maksudnya. Tapi kalau dia mari sekali dia buat silap, itu pun tak payahlah nak maki-maki, lempar kertas kerja dia lah. Lempar maki lah. Saya maki satu-satuan je, saya maki. Hak je yang saya boleh maki. Sebab itu bahasa ibunda saya, budak-budak hak memang kena maki yang saya. Tapi persatuan lain saya payah. So you boleh tengoklah contoh. Okay. Dia kata pukul 3 pagi, saya bangun. Okay. Pelajar banyak habiskan masa dengan saya di kedai kopi berbanding dengan pejabat. Sebab saya tahu nak minta tantangan surat dia pun, dia hanya ada kuliah 8-45. Kena budak farmasi, kena budak HBP. Dia memang duduk dalam lab, dia memang duduk dalam studio. Bila masa dia nak mari minta, YDP suruh mari hantar surat minta tantangan pegawai. Dia masuk kuliah pagi pukul 5. Kita nak balik dah. So akhirnya mesej, biar boleh dah. Okay, jumpa saya malam ni. 8 malam atau 9 malam. Mana? Every je. Student. Okay, dia ada 3 je. Bilik dia, every.
Dia lepak situ. Situlah kita duduk. Situlah saya lepak. Situlah tempat saya bekerja. Mari minta tanda tangan surat. Esok mai cop lah. Ataupun saya pergi cop siap-siap dekat Kak Yani. Saya sign lah surat. Cek, okey, betul kan? Betul lah. Malam pun tak ada masalah. Tak ada masalah. Gaji saya tak terjejah. Okey je. Betul tak? Saya tahu. Saya duduk ponting. Makan 1 jam sehari. Saya duduk ponting. Pergi situ, pergi sini. Baiki telefon. Malam. Malam saya ni lah. Saya bekerja lah. Saya ganti balik lah hour saya. Apa dah? Gitu je lah. Tak payah kira. Okay. Wow. Hebat. Web. Nah. Ni apa ni? Sisa bangun pagi register. Ya. Buat nak pernah sembang dengan Nazura pasal-pasal masa betul masa cuma dia lebih dahsyat sebab pergi ke Gaza. Oh, Alhamdulillah. Okay. Mana kata cerita saya tak menipu lah. Alright. Gaza dan ke Jerusalem. Tan Sri Nordin Gardi. Naik Chancellor Usah, betul. Wah. Memang kampung Naran sampai. Alhamdulillah. Saya punya YDP ni. Zulfikri, mantan YDP Rakan Muda. Sampailah ni jadi kampung angkat Rakan Muda. Alhamdulillah. Okay. Itu salah saya contoh saya bagi pada you all. Yang orang tak buat pun. Dia orang buat ulang alik, buat pendidikan, buat tuition. Saya cerita pada you all, anak kampung Naran daripada dia tingkatan 4 sampai masuk USM, belajar di USM, akhirnya jadi ahli Rakan Muda. Because apa? Dia minat. Itu cara kita untuk ni. Itu PUCS setiap minggu pergi ke kampung, Penang undergraduate society apa ni? Tu community Cina. Sebab tu bila saya naik, saya adakan SSI, Sekretariat Sukarelawan India. Budak SSI, kalau rasa you hebat sangat, you tanya dulu siapa yang create persatuan tu. Okay? Sebab apa? Saya nak ada. Saya bagi tahu budak India very simple je. Pelajar Cina dia ada komuniti dia. Pelajar Melayu dia, you apa dia? PKI, satu budak India satu je. Duduk bergaduh, gedebak. Sekarang ni fokuskan kepada komuniti India. Tapi bila adanya bencana, kami join lah ramai. Okay, kita pernah pergi di Kulim kalau ingat. Masa ribut di sekolah sekolah Kebahasaan Tamil. Kami pergi bantu. Banyak sebenarnya kalau you nak buat program komuniti yang you boleh joint venture dengan jabatan-jabatan dalam USA. Jabatan Pembangunan, PTPM, library, okay, pejabat-pejabat kecil yang lain, jabatan-jabatan lain selain daripada HDC ataupun HEPA. Okay, HEPA memang kita punya father lah, godfather lah. Tapi kita boleh collaborate dengan jabatan lain. Sebab apa saya kata gitu? Saya dengan tim pembangunan. Staff dia saya bawa pergi ke kampung asli. Saya kata ajar student saya macam mana nak bantu swimming. Ajar student saya macam mana nak ikat bata. Ajar student saya macam mana nak boring air. Masa kita buat kampung asli, ASEAN Summer Camp. The guide. Okay, pelajar ni ambil batu swimming berapa banyak ni. Kepakaran tu mari daripada jabatan bangunan. Faham tak? Dia ada tim elektrik, dia ada tim ni macam-macam. Okay. Anak kampung Naran tu Zuhaira dah jadi mantan naik presiden 3 SRM dah. Satu batch. Tengok, Alhamdulillah. Okay, ini salah satu bukti nyata. Okay, kita bukan sembang sajalah. Maknanya kita tunjukkan bahawa kita buat kerja. Dik, buatlah apa yang kau nak buat asalkan kau minat. Baik. Ada lagi? Lagi setengah jam. Saya pun nak habiskan. Kalau tak ada soalan, saya nak pergi kepada apa teras untuk menjadi seorang sukarelawan. Apa teras dia? Mesti ada teras. Yang pertama sekali, dia mesti bertanggungjawab. Nak jadi volunteer mesti ada tanggungjawab. Okay, kena bertanggungjawab. Mesti ada kepercayaan. Percaya dan mempercayai antara satu sama lain dengan rakan-rakan kita. Amat-amat penting. Okay. Lepas tu semangat. Bersemangat. Yang ketiga adalah berkumpulan. Manakala kalau kita bergroup, kita mesti ada leader, kita mesti ada follower. Okay. Menjadi pemimpin dan dipimpin. Okay. Konsep memimpin, dua konsep je. Memimpin dan dipimpin. Kalau kau semua jadi pemimpin, matilah kita. Okay. Mesti memimpin dan dipimpin. Sebab tu dalam Islam kita semua ni khalifah. Nak tak nak, you kata saya tak erti untuk memimpin. Siapa kata mu tak erti memimpin? Akhirnya mu akan jadi pemimpin sebab mu khalifah. Setidak-tidaknya kita memimpin adik kita memimpin suami isteri kita, memimpin anak-anak kita. Yes, kita pemimpin. Keputusan pada kita, solution ada pada kita. Leadership, boh. Okay, bukan main-main. Baik. Okay, so nak jadi sukarelawan biasalah pada saya. Itu that's one lah dalam konsep sukarelawan juga.
Di sebalik kesulitan tu mesti ada apa dia? Kemudahan. Okay, ada jalan dia. Sebab tu dalam pepatah orang kita tidak ada simpu yang tidak dapat diuraikan, tidak ada lajak yang tidak dapat diundurkan. Okay, setiap ada masalah tu mesti ada jalan penyelesaian dia. Kalau hidup berlalu kiambang, mula bertaut balik. Tu masalah mesti ada solution. Mesti ada jalan penyelesaian. Tak usah menipu lah. Okay, kecuali kita meletakkan ego kita yang di atas, maka saya tak nak kata apa tu. Itu pada saya individu lah. Sifat individu lah. Okay. Kalau kita ketua, kalau tak ego, susah lah. Kalau kita follower, kita pun ego tak dengar kata ketua kita pun, susah jugalah. Sebab tidak ada lajak yang tidak dapat diundurkan, tidak ada simpu yang tidak dapat diuraikan. Setiap permasalahan mesti ada solution. Mesti ada jalan penyelesaian dia. Okay. Nak tak nak kita kena bersembang, kena bercakap. Banyak benda ni adalah negotiation lah. Okay. Pada saya, networking paling penting adalah bagaimana kita menggunakan kuasa budi bicara kita dalam kita menentukan sesuatu hal tu. Okay? Sebab tu orang kata, di mana ada jalan, di situ ada kemahuan. Okay? Belajar dan terus belajar. Jangan duduk risau. Faham tak? Okay? Faham? Okay? Ada soalan lain? Farhana? Berapa minit lagi kita ada? Okay, ada soalan lain ke daripada peserta? Bolehkah saya ulas begitu? Ya? Bolehkah saya ulas begitu? Bolehkah menjawab ke soalan-soalan tu? Oh, luar biasa. Menepati ke apa ni kehendak? InsyaAllah. Sebenarnya bila Ya. kita dengar pengalaman. UTM pun ada juga. Alamak, terima kasih sahabat saya di UTM. Malah malu. UTM ada? UTM pun ada, Unimap ada. Kawan-kawan saya ni. Aduh, terima kasih kepada rakan-rakan pegawai daripada universiti lain yang sudi join e-training. Siapa lagi ada untuk tahu ni? Tuan apa ni? Puan D ada, Puan D USAS. Ya? Rasanya USAS pun ada masuk ni. Okey, nanti kita dalam borang tu kita ada juga Abeyo. Kita ada maklumkanlah sekiranya daripada luar boleh bantu register, at least kita kenal-kenalan lah siapa yang join training kita pagi ni kan. Kita memang mengalu-alukan rakan-rakan daripada luar universiti lain untuk job. Ni Muhammad Iqbal daripada USM ke? Sohani Rizwan daripada mana, USM ke? Tak tahu. Kawan-kawan saya sekolah saya pun masuk juga. Aduh nak. Okey, subhanallah. Okey, ada soalan lain daripada peserta? Saya menjawab ke, menepati kehendak ke berkaitan tajuk bahasa Inggeris, okey, jawab bahasa Melayu. Itu biasa. Sebab okey, tak apa Abayu. Penting pengalaman. Kalau sama orang lain okey ya. Mencapai maksud dan juga objektif. Ya. Okey, ada soalan. Sebelum saya nak rumuskan lah. Okey, boleh. Sudah menjawab terbaik. Terima kasih, alhamdulillah. Ada live Facebook ke ni? Tak ada kita hanya record saja, kita tak ada live Facebook. Mujur. Edep malu semua. Saya malu. Penyegan. Alamak, Cik Lam pun ada juga. Alamak, bos. Sorry, bos. Bila dalam pengurusan bencana ada kesukaran tak menjalankan solat? Allahu Akbar. Ani Masyarah, terima kasih. Soalan ini saya suka sangatlah soalan ini, Anis Maisarah. Bila dalam pengurusan bencana ada tak kesukaran untuk solat? Baik. Prinsip mudah yang saya pegang. Solat itu adalah wajib. Okey, disuruh atau tak disuruh kita kena buat. Pada nak atau tak nak kita kena buat. Sebab dia jatuh pada wajib. Okey, Anis. Sebab tu dalam proses bencana, dalam pergi mana-mana misi bencana sekalipun, kalau kita boleh jamuk, kita akan jamuk. Kalau tak boleh jamuk, saya kata berhenti seketika, masing-masing solat. Jangan tunggu berjemaah. Jangan tunggu diurus. Jangan tunggu disuruh. Tak ada orang marah kalau you nak solat. Percayalah cakap saya. Tak ada orang maki mu. Habis saya nak pergi solat. Takkan saya nak maki mu. Jangan solat, jangan semayang. Tak boleh. Sudah dulu. Basuh dulu. Tak boleh. Tak ada orang akan halang untuk kita solat. Anis. Kita tak nak dengan diri kita. Saya belum solat lagi. Saya nak berhenti solat dulu. Boleh. Solat. Di mana kita nak solat? La ilaha illallah, mudah kan Islam tu. Okay, mudah kan? Dan tak ada masalah. Solatlah di mana-mana sekali. Asal janjikan you takkan menghadap ke Kaabah, sesat masalah. Tu kiblat kita.
Di mana Kaabah itulah kiblat kita. Mana nak solat lah. Mu permudahkan, jangan kotorlah ni. Ya ilaha illallah, belajarlah. Tanya Puan Farhana macam mana dia belajar solat dalam perang. Okay? Macam mana askar kita, tentera kita berada di sempadan boleh solat dalam keadaan perang. Tak ada masalah. Jangan merumitkan benda yang kita kata wajib tadi, Allah. Boleh. Saya kata Anis Masyarah, jangan risau. Kalau orang tu tak bagi you solat, you mati pada masa tu, tak ada masalah. Pahala bulat rasanya boleh. Dia kena kita nak halang orang nak solat, tak boleh. Okay, buatlah, tak ada masalah. Sebab tu kalau tengok dalam solat, awak tanya ni, orang operation. Tanya doktor yang buat operation. Daripada tengah hari atau pukul 10 pagi, dia habis operation 10 malam. 12 jam tak solat. Dia tak berhenti solat untuk Zuhur, Asar, Maghrib. Macam mana dia buat? Tanyalah ahli ulama. Belajarlah. Tahu tak? Tu dalam keadaan dia tu. Dalam keadaan dia tu. Dia tetap bersolat. Faham? Okay. Askar kita berada di sempadan, tetap kita setakat buat bencana, cuci bantuan banjir. Takkan tak boleh berhenti, basuh-basuh sikit dan bersolat. Tak ada masalah. Saya buat kursus PPSL, adik, solat terakik. Tim PPSL dia tahulah. Orang PPSL kalau dia masih ingat kita bersolat dekat mana? Atas rakit. Dah jatuh Zuhur, Asar. Kita belum nak masuk Maghrib. Tak dan Zuhur, tak dan Asar. Kita kata jom kita jamu atas rakit, berhenti tepi tebing. Dalam keadaan basah, lapik, solat. Tak ada masalah. Ambil wuduk, solat, tak ada masalah. Okay? Tak ada masalah. Macam-macam. Nak tayamum, tak ada masalah. Jangan jadikan alasan tak solat, tak boleh belajar, kita tak boleh makan. Subhanallah, benda-benda wajib tu kita tahu dah. Buatlah. Sangat berminat dalam aktiviti sukarelawan tapi dah habis belajar. Bagaimana nak kita aktif lagi dan okey, good. Basi, tak ada masalah. You saya tahu. Untuk makluman semua, dalam masa musim PKP, Basi dengan tim dia lah yang banyak memberi makan kepada pelajar. Basi ni Lieutenant Lieutenant muda Palapis Darat. Okay. Tim dia saya seronok. Macam mana Basi buat? Dia tanya saya, Tuan, saya punya tim ada orang sedekah makan. Tuan ada tak benda tuan nak bagi? Saya ada Basi, you nak apa? Saya ada beras, ambil lah Basi, kau nak buat apa? Saya ada gula, ambil lah Basi, ambil lah kau nak apa pun. Ikan keli, saya kata Basi, saya ada ikan keli. Kita bincang dengan Dr. Khalidah. Dia pergi ambil ikan keli dengan Dr. Khalidah. Dia ambil ikan talapiang dengan Dr. Khalidah. Akhirnya dia masak-masak ramai-ramai bagi kepada pelajar-pelajar yang kena lockdown masa dekat RST pada masa tu. Kalau nak tengok insan yang sanggup dan volunteer semasa PKP, dia belajar dengan saudara Basi. Okay, saudara Basi. Okay, Universiti amat bersyukur boleh pelajar. Untuk makluman Cik Lan, kalau ciri-ciri hebat yang nak dilahirkan, Basi adalah salah seorang yang boleh kita jadikan contoh. Panggillah beliau untuk dia sharing pengalaman dia semasa PKP baru ni, bagaimana dia membantu pelajar. Okay, dia boleh, tak ada masalah. Bagus kalau nak bawa Basi ni untuk diketengahkan dalam hebat punya agenda. Okay, bagaimana dia membantu sukarelawan, frontliner dan juga pelajar semasa lockdown baru ni. Bukan sehari, dia buat kerja tu 2 bulan lebih. Saya ingat dia memasak setiap hari pada bulan puasa, pada bulan tak puasa, dan dalam tim dia ada pelbagaian kaum. Dan bestnya setiap hari dia akan buat menu yang berbeza-beza. Dia ada pelajar volunteer daripada Indonesia. Orang Indonesia tu ajar dia cara masak Indonesia. Dia ajar cara masak Chinese punya, food Indian punya, Arab punya makanan. Saya hari-hari boleh makan makanan Basi sebab saya jaga warung. Basi hantar kat saya setiap hari tanpa miss. Terima kasih Basi. So Basi, untuk you kerja buat program-program sukarelawan dekat luar, banyak NGO yang sekarang ni trend. Orang dah mula buat kerja sukarelawan. Trend, saya kata trend. Okay, tim rider, tim motosikal, tim kereta, mana-mana tim komuniti dah mula buat program. Semasa PKP pun ni banyak guru yang mula buat program-program kesukarelawan untuk bantu frontliner. So kita boleh join mana-mana sahaja. Kalau tak ada juga Basi, join saya punya USM Bikers. Don't worry. Tak ada motor, tak ada masalah. Sebab tu dalam tagline kami, janji ada motor, kita dakwah. Okay. Salam Abiyuh, ada soalan? Bagaimana nak libatkan diri daftar pelajar sukarelawan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa? Allah. Okey, untuk di antarabangsa, peringkat antarabangsa,
Kalau di Jepun baru ni dia ada satu kapal yang dia kumpulkan volunteer dalam dunia. Oh best. Okay, nanti tanya Tuan Salman, Nurul Farhana ni Farhana. Soalan ni Farhana ke? Oh, Farhana boleh rujuk dengan Salman saya ingat kalau kita nak. Ada pelajar bertanya. Ya. Boleh rujuk dengan Tuan Salman. Dia ada maklumat semasa di Jepun baru ni. Kita ada networking dengan salah satu NGO di Jepun. Dia kumpulkan sukarelawan antarabangsa yang minat dalam satu kapal berlayar dalam Star Cruise. Okay, dalam tu dia akan ada modul-modul dia. Salah satunya modul bahasa, modul pengurusan bencana. Dia pergilah mana-mana negara yang terlibat tsunami, saya ingat semua negara dia pergi naik kapal tu. Okay, kita boleh register dengan dia untuk volunteer antarabangsa. Okay, sukarelawan antarabangsa. Kebangsaan, for sure lah kita ada YSS. Setakat ni kita ada YSS, dulu ada Kelab Putra, ada kelab Dis Kelab Putra pun dah mati. Okay, Aman Palestin, kalau nak terlibat Aman Palestin kebanyakan fokus pada Palestin sajalah yang pernah kita terlibat. Tapi kalau nak untuk pelajar, bagi peluang untuk YSS. Sebab tu masa saya jaga YSS, saya jaga sukarelawan, siapa yang mari interview saya hantar semua. Sebab yang memilih bukan USM, yang memilih adalah komuniti daripada jawatankuasa YSS. So tak ada masalah. Kalau you all not pun, saya punya YSS tu, timbalan CEO dia tu bekas saya latih masa jadi MPP dekat UTM, Saudara Wan Hazman. Okay. CEO dia sekarang ni Muhammad Farhan tu pun bekas saya latih semasa di UKM. Jadi saya kenal lah. Saya kenal. Okay, saya kenal. Jadi insyaAllah. Terima kasih Cik Lan untuk agenda hebat. Ya. Okay, untuk makluman semua, HDC sekarang tengah memperkasakan agenda hebat. So ambillah peluang pada pelajar. Ambillah peluang pelajar-pelajar dekati HEP. Kau nak bergaduh dengan siapa dalam USM ni? Dalam USM ni kau tak akan bergaduh dengan jabatan lain selain pada HEP. Itu sahaja tempat kau. Kau sakit hati ke dengan HEP, kau nak cari makan pun dekat HEP. Kau sakit, kau cari HEP. Okay? Kau nak kutuk pun HEP. Itulah. Dia satu family. HEP dengan pelajar ni berpisah tiada. Standard tu. Okay, sebab tu saya kadang-kadang kalau bergaduh dengan student, saya tak pernah report lah. Okay, sebab saya faham. Dia takkan kau nak bergaduh dengan JK. Takkan kau nak bergaduh dengan library. Pembangunan tak ada. Kau mesti cari HEP je. Salah ke, baik ke, buruk ke, betul ke, tak betul HEP je. Tu je student ni. Okay. Baik. Baik. Saya ada 5 minit lagi Farah Ya, boleh Abiyo. Okay. Kalau ada soalan terakhir saya boleh sebelum saya nak rumuskan. Silakan. Okay. Apapun sebelum ada soalan saya nak ucapkan terima kasih kepada Cik Lan, pengarah HDC, kepada Puan Farhana, kepada Puan Cik Shilawanis dan sahabat saya Tuan Muhammad Salman. Saya yakin bahawa beliau salah seorang yang merancang juga untuk libatkan saya dalam sesi ini sebelum ditukarkan. So terima kasih kerana sudi menjemput saya. Okay, walaupun saya tidak lagi bersama dengan pelajar, tidak lagi secara rasmi, tapi lepas ni rasminya saya masih lagi dengan pelajar. Sebab saya juga sebagai daripada HEP, bertugas sebagai penolong penggawa, juga adalah di bawah HEP. So dengan HEP itu berpisah tiada sebenarnya. Okay? Cuma sekarang ni ditempatkan di pejabat pendaftar. Walaupun saya pejabat pendaftar tapi HEP juga membantu saya. Ni dalam modul keusahawanan yang saya create ni, so HEP yang membantu staff pula. Jadi kita satu family universiti ni. Pergi sini pun kau, pergi sini pun aku. Nak 30 tahun lagi nak bertugas ni, jumpa orang yang sama. Jadi nak berdengki, nak marah, nak bergaduh buat apa. So kepada semua yang join pada Webex kali ni, saya nak akan ucapkan terima kasih kerana sudi mendengar. Saya nak mohon maaf seandainya ada tersalah bahasa, terkasar, gurau ke ataupun sepanjang sesi saya ni mungkin jawapan yang tidak memuaskan atau tidak menepati dan mungkin fakta-fakta yang saya keluarkan tak betul dan salah. So saya nak minta maaf. Okay. Tapi pada masing-masing sebagai rumusan akhir pada saya, kita orang Islam sering selalu berdoa dalam duha kita, ada yang best. Okay, ingat, tu saya pegang sampai hari ni. Tuhan kata apa? Jika kita doa apa dalam duha kita, jika rezeki masih di langit, turunkanlah. Jika di bumi, keluarkanlah.
Jika sukar, permudahkanlah. Jika haram, sucikanlah. Jika jauh, dekatkanlah. Jadi kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam doa-doa kita. Kalau rezeki kita ada, tetap ada. Tak ada masalah. Saya yakin dan percaya. Tuhan kata kalau kita buat yang terbaik, dia akan bagi yang lebih baik kepada kita. Jadi kepada rakan-rakan yang lain, saya tak tahu berapa ramai yang join ni, Farhana? Alhamdulillah, pagi ni kita ada 207 orang. Oh, Alhamdulillah. Saya tidak boleh memecahkan rekod Tuan Salman lagi lah. Salman lah. Tak apa. Apa pun saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi lah kepada semua yang join. Pada HDC, kalau ada sumur di ladang, menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insyaAllah jemputlah lagi. Terima kasih. Batang selasih, bijinya selasih, daunnya selasih, buahnya pun selasih. Sekian, terima kasih. Saya doakan HDC akan terus hebat, dan kepada rakan-rakan pegawai, terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Dan rakan-rakan saya yang daripada universiti lain pun terima kasih banyak-banyak. Jangan hentam gua dalam grup yang ni. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Cik Zulkifli atas perkongsian dan pengalaman yang cukup banyak dan berharga sebenarnya, yang tidak dapat dibeli pun sebenarnya. So kita manfaatkan segala perkongsian daripada Abeyoh dan kita sebarluaskan kebaikan yang ada untuk e-training pagi ni. Saya ucapkan juga terima kasih. Saya ada nampak a few rakan-rakan pentadbir daripada universiti lain. Juga tadi saya perasan daripada KPT, ya. Betul ke? Ada daripada KPT, kalau tak silap daripada kementerian lah, Kementerian Pendidikan Tinggi. Betul ya Abeyoh? Rakan Abeyoh Betul. Alhamdulillah, terima kasih kerana bersama-sama dengan sesi kita pada pagi ini. Saya berasa sangat berusaha hatilah Abeyoh pun sudi berkongsi pengalaman dengan kita. Jadi saya nak mohon jasa baik semua untuk mengisi borang penilaian program yang saya dah attach di ruangan chat. Boleh lihat bersama dan isikan. Feedback anda sangat penting buat kami. Ya. Semoga input-input yang anda berikan juga membantu PHDC untuk melonjak lebih jauh lah pada masa akan datang, insya-Allah. Jadi untuk Abeyoh, mungkin kita ada mungkin kita akan berkolaborasi lagi, berkongsi ilmu dan sekarang ni pun kita masih berkolaborasi secara strategik dari segi program dan sebagainya. Jadi untuk anda yang kontak dengan Abeyoh, boleh ke Abeyoh? Boleh. Boleh. Macam mana nak kontak? Saya mudah boleh WhatsApp kat saya, ataupun boleh follow saya punya Facebook. Facebook saya nama Yoh. Nama Yoh. IG Abeyoh 771. Telefon 019 5444 002. Okey, boleh. Kepada anda yang nak keep in touch, nak bertanyakan mungkin soalan-soalan yang agak mencabar, boleh kontak dengan Abeyoh selepas ini, insya-Allah. Okey, telah diletakkan di ruangan chat. Apa yang paling penting adalah kita besarkan jiwa untuk jadi sukarelawan. Sebenarnya betul seperti mana yang Abeyoh dah kongsikan, sebenarnya ia adalah platform untuk kita muhasabah diri. Ia adalah platform untuk sebenarnya kita nak mengubah diri kita. Kita sebenarnya hari ini tak boleh nak ubah orang lain selagi kita tidak mengubah diri sendiri. Dan sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat kepada orang lain. Jadi kita kena jadi sebaik-baik insan lah sebab kita ini juga semuanya memegang amanah untuk memakmurkan bumi ini. InsyaAllah, terima kasih sekali lagi ucapkan kepada Abeyoh, kepada pengarah juga Cik Hazlan yang sudi join bersama sepanjang training. Kepada semua peserta, insyaAllah esok kita ada e-training lagi berkenaan dengan design thinking. So ajak rakan-rakan yang lain untuk sertai. Boleh semua? Alright, okay. Terima kasih ucapkan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sebelum tu anda boleh dapatkan recording di YouTube HDC ataupun di Facebook HDC.
Hebat Development Center. Jangan lupa like dan share. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.